tolong stop saya jangan biar saya berseronok seorang-seorang duk bercakap kat situ Okay, kita mulakan dengan kita punya tajuk ulang kaji. So, jom ulang kaji jom ulang kaji. Sebelum tu saya nak tahu berapa ramai yang dah jawab dah soalan ni. Saya dah beri notis dah ni, berapa ramai yang sudah menjawab soalan sukatan membulat. Dah try jawab dah. Jawab satu tu kira jawab dah tu. Jawab semua pun kira jawab juga. Cuba angkat tangan. Kita tengok berapa ramai yang dah jawab. Macam tak ada angkat tangan je. 15. 20. Okey, tahniah kepada yang angkat tangan. Anda dah cuba jawab. Okey, anda dah cuba jawab. Jadi bila saya nak terangkan tu dia mudah sedikit bila anda dah cuba jawab Okey, tak dapat jawab bukan masalah. Okey, tak ada masalah pun kalau kita tak dapat jawab. Alright, so lihat kepada slide kita Alright, so ini kita buat jom ulang kaji. So tajuk apa yang kita nak ulang kaji hari ini? Okey, tajuk apa yang kita nak ulang kaji hari ini? Kita nak ulang kaji tajuk sukatan membulat. Okey, so dalam tajuk sukatan membulat ni, okey, dalam tajuk sukatan membulat, of course lah ada bulatan kan? Of course lah ada bulatan, namanya pun sukatan membulat. Okey, kemudian kita ada sektor. Okey, kemudian kita ada sektor di situ Okey, so ada sudut, okey, dan sudutnya mesti dalam radian. Jadi bila kita nak guna kalkulator kita perlu tukar kepada mode radian. Alright, so the next thing kita nak tengok apakah perkara-perkara penting yang ada dalam bab ni. Yang pertama ialah formula S sama dengan J theta. Tunggu saya sebentar Okey, yang pertama ialah formula S sama dengan J theta. Okey, S ialah panjang lengkuk. Maaf itulah keadaannya. Alright, so kita ada S sama dengan J theta. Okey, kita ada S sama dengan J theta. Kemudiannya kita ada L sama dengan half J square theta. Okey, S untuk panjang lengkuk panjang lengkuk. Kemudian J adalah jejari, theta ialah radian yang theta ialah sudut yang diukur dalam radian. Okey, sudut yang diukur dalam radian. Kemudian formula kedua ialah L sama dengan setengah darab J kuasa 2 darab theta. Okey, J dengan theta perkara yang sama di sini. Okey, cumanya theta ialah sudut yang diukur dalam radian. Tolong ingat radian. Alright, so kemudiannya ini ialah dua formula yang diberi dalam senarai formula. Okey, dua formula yang diberi dalam senarai formula. Okey, dan kita pergi kepada next one-nya. Okey, kita pergi kepada next one-nya iaitu seringkali kita akan jumpa segitiga. Okey, seringkali kita akan jumpa segitiga. So, dalam kebanyakan soalan lah kita akan cari luas segitiga. Jadi untuk cari luas segitiga sebenarnya saya tak galakkan anda buat setengah kali tapak kali tinggi tu, saya tak galakkan. Okey, sebab nak cari tapak dengan tinggi tu kita kena make sure dia perpendicular. Jadi saya suka sebenarnya kalau kamu boleh guna setengah darab A darab B sin C. Dia applicable untuk semua jenis segitiga. Okey, dia boleh applicable untuk semua jenis segitiga. Jadi kita pakai yang tu. Alright. So kemudiannya inilah sektor. Okey, bila kita ada satu bulatan, kita potong sebahagian kecil. Sebenarnya tajuk sukatan membulat ni, tajuk sukatan membulat ni macam saya punya gambar ni lah, gambar ni gambar apa ni? Kalau saya kata ini ialah sebiji kek kalau saya kata ini ialah sebiji kek, maka yang berwarna kuning ini adalah mana yang berwarna kuning ni adalah? Sepotong kek. Sepotong kek. Cuba cakap dalam bahasa Inggeris. Slice. Selain dari slice? A piece of cake. Maksud a piece of cake. Dia ada maksud sebaliknya kan? Betul tak? Tak maksud di sebalik a piece of cake tu. Siapa pandai dia?
Easy kan? Senang. So sebenarnya bab ni senang. 3 formula sahaja. Okey, 3 formula sahaja. Cuma bila ada soalan tu macam tersirat sikit kan? Dia macam tersirat sikit, dia macam hidden sikit kan? Jadi kalau dia tak nampak jejari, kita bagi nampak jejari dia. Dia tak nampak sudut, kita bagi nampak sudut dia. Kalau perlu lukis, kita lukislah. Asalkan kita tak mengubah soalan tersebut. A piece of cake kan? Okey, nanti you tengok Alright. So kemudiannya ni ada segitiga lah, tadi saya dah maklumkan. So segitiga ni kebetulan yang saya lukis ni bersudut tegak. Tak semestinya bersudut tegak. Mungkin ada sisi sama sisi. Maksudnya tiga-tiga sama panjang. Okey, ataupun mungkin sama kaki. Tak kisahlah dia sama sisi ke sama kaki ke sudut tegak ke, asalkan nak cari luas, kita akan pakai setengah AB sin C. Senang je. Setengah AB sin C kan kita pakai tangan kita tu kan. Kita make sure semua sudut ni semua masuk dalam kita punya tangan. Ni sudut A kita kan, ni A kita, ni B kita kan. Tengok pada kamera saya tau. Okey. Setengah AB sin C. Saya selalu kata kalau nak cari luas segitiga, kita pastikan semua maklumat berada dalam tangan. Okey, dalam tangan kita ni. Okey, kita pergi kepada next one. Alright, kita pergi kepada next one. Okay, so soalan ni ialah satu soalan non-rutin tau. Satu soalan non-rutin di mana dia tak ada suruh kira apa-apa. Okay, dia tak ada suruh kira apa-apa. Tiba-tiba je dia suruh tunjuk. Okay, tiba-tiba je dia suruh tunjuk. Tiba-tiba je dia suruh tunjuk panjang lengkuk. Ialah ini. Ini ialah suatu pembuktian formula. Okey, pembuktian formula. Kalau kamu tengok last year, kita dah pernah terangkan. Tapi kalau tak ingat, tak apalah. Kita ulang balik kan. Nama pun ulang kaji. So, kita tengok ni. Okey, ini yang a piece of cake tadi kan. Okey, so manakah dia punya, tu apa tu? Kita label situ. Tu ialah theta. Okey, itu sudut theta dia. Kemudian kita ada panjang lengkuk. Bahagi lilitan bulatan sama dengan theta per 360 darjah kali 2 pi j bahagi 2 pi j. Okey, beritahu saya formula ni hari ni first time tengok ke? First time ke tengok formula ni? Tak, bila first time tengok? Form 2, okey. So form 2 you dah pernah belajar formula ni, iaitu kalau kita nak cari panjang lengkuk, kita kena tahu sudutnya berapa. Tapi pada ketika itu kita bahagi 360 darjah. Sebab kita belum belajar radian, kita belajar degree sahaja. So kita pakai degree di situ kan. So kita tengok contohlah, katakan ini 30 degree kan. Ini 30 degree. So pada waktu itu kita buat apa? Kita buat, kita nak cari panjang lengkuk kan. Kita pun buat 30 per 360 sebab satu bulatan ialah 360. Lepas tu kita darab 2 pi j. Okey, dan kita dapatlah kita punya panjang lengkuk. Ini yang kita buat dulu waktu form 2 katanya. Okey, form 2. So kalau lilitan bulatan, ialah 2 pi j lah. Form berapa pula belajar lilitan tu 2 pi j? Form berapa pula? Form 2 juga ke? Ke form 1? Ingat? Sekolah rendah. Form 2 lah, macam tu dah lama lah belajar. Ada tak yang tak tahu lilitan tu ialah 2 pi j? Cuba angkat tangan, saya nak tengok ada tak yang angkat tangan. Ada tak yang tak tahu lilitan tu ialah 2 pi j? Mungkinlah ada yang tak ingat yang ini ialah, yang ini mungkinlah ada yang tak ingat yang ni. Kan? Tapi yang tak ingat 2 pi j tu saya rasa mustahil lah kot. Itu dah jadi ingatan kekal, macam cara makan, cara berjalan, dah tak boleh lupa dah. Okey? Jadi bila kita masuk dalam form 4, form 5 ni, kita dah tukar ni. Kita tukar kepada radian. So ini ialah bacaan dalam radian. So radian ni kita cuma menukarkan apa? Kita cuma menukarkan kita punya degree. Kita pergi kepada radian. Okey. Saya harap semua tahu. Kalau tak tahu saya ingatkan sekarang. Lepas ni kena tahu. Okey, 360 darjah adalah bersamaan dengan 2 pi radian. Okey, 360 darjah ialah bersamaan dengan 2 pi radian. Jadi ini yang kita dapat. So belakang-belakangnya tak ubah belakang-belakangnya tak ubah, sama je. 2 pi j ni kita tak payah ubah. Okey, kita tak payah ubah. Lepas tu tengok ada 2 pi j atas, 2 pi j bawah, boleh lah simplify kan. Okey, kita simplify, kita cancel di situ. So yang tinggalnya apa? Yang tinggalnya ialah panjang lengkuk je lah. Kita nak cari panjang lengkuk kan. Kita jadikan panjang lengkuk tu sebagai kita punya perkara
rumus. Okey, kita tinggalkan dia seorang-seorang. Okey, solo. Macam-macam ayat kita dengar waktu kawan kamu present dalam Attack on AdMath tu kan. Gunalah mana-mana yang anda rasa sesuai dengan anda. Lepas tu maksudnya yang lilitan bulatan ni di sini bahagi. Jadi kita darablah nak bagi hilangkan dia kan. Lilitan ni dah habis. So kanan pun darab juga lilitan ni. Alright. Saya selalu guna konsep macam ni. Kalau kita nak hilangkan something, sama ada kita darab ataupun kita bahagi. Kita tak ada bawa ke kiri, bawa ke kanan. Itu ialah cara kamu jawab soalan, tapi dari segi konsep tu macam tak tepat sangat. Okey, kalau kita nak hilangkan lilitan bulatan, kita darab dengan lilitan bulatan. Tapi maths ni dia sangat adil. Bila kamu darab di sebelah kiri, kamu darab juga di sebelah kanan. Sebab tu dia datang balik 2 pi j ni kan. Dia datang balik 2 pi j ni. Ini 2 pi j yang lilitan bulatan. Okey, lepas tu kita buat apa? Boleh potong lagi. Ada lagi boleh simplify. Ni 2 pi, ni 2 pi. Jadi tinggal apa di situ? Tinggal apa di situ? Kita tinggal theta dengan j. Okey, kita tinggal theta dengan j di situ. Jadi, panjang lengkuk ni sebenarnya ialah j theta. Dan panjang lengkuk ni huruf S lah kan? Okay, panjang lengkuk ni ialah j theta. So, saya tak tulis pula yang lagi satu step ni Okey, so kita tukarlah panjang lengkuk tu S. Jadi, kita ada S sama dengan j theta. Okey, dah siap soalan pertama. Okey, dah siap soalan pertama. Kita nak tanya dulu, survey dulu, faham ke tidak? Okey, siapa yang dah faham soalan pertama ni? Okey, lepas saya terangkan, saya tak naklah tanya sebelum saya terangkan kan? Lepas saya terangkan, dah faham dah mana datang formula dan macam mana nak jawab soalan ni. Mungkin tak soalan ni keluar dalam exam. Mungkin tak ada masalah. Okey, yang dah faham tolong angkat tangan. Okey, yang dah faham tolong angkat tangan. Kalau ada yang tak faham lagi tu, angkat tangan dulu. Kalau ada yang tak faham lagi tu, anda kena tanya tau. Tanya bahagian mana yang anda tak pasti, bahagian mana yang anda rasa confused. Sini ke? Ni cikgu cerita apa kat sini? Tadi macam tak tahu je, macam tak faham je kan? Yang ni bahagian ni. Katakanlah bahagian ni tak faham. Bahagian ni. Tanya. Okey, tanya. Okey. Alright. Baru ada 79 yang angkat tangan. Hari ni bersama dengan saya ada 129. 129 tolak 80, ada 49 orang kurang faham. Jadi yang kurang faham tu tolong tanya apa sebenarnya yang anda kurang faham. Ataupun sebenarnya anda hanya login macam biasa. Login je. Nama je ada. Orangnya tak ada. Soalnya dah tentulah tak ada kalau orangnya tak ada kan. Okey, ada 100. So 30 orang lagi tak faham. Ya, boleh saya tahu apa yang 30 orang lagi tu bahagian mana yang tak faham? Okey, dalam proses angkat tangan ni saya punya ni lambat. Okey, saya receive lambat 110. So ada 20 orang lagi. Tahu 20 orang ni dia masuk mimpi kot. Okey. So 110. 110 over 120, ambil kalkulator jap 110. Hari ni ada 130. Bolehlah 85% dah. Shh. Okay, sorry, 85% dah. Bolehlah tu kita teruskan kita teruskan. Okay, kita pergi soalan kedua. Kita pergi soalan dua kan, turun tangan nanti saya tanya lagi. Okay, kita pergi ke soalan kedua. Soalan kedua ni tanya apa pula? Walah, tunjuk lagi. Memang murid lemah kalau suruh tunjuk-tunjuk, ungkap-ungkap, dia susah sangat nak buat. Dia nak ada nombor juga. Kalau suruh cari panjang lengkuk, diberi jari berapa, theta berapa, kan senang hidup. Sekarang kan kebat. Bila kebat, kita kena deal dengan yang kebat lah. Yang ada unknown. Okay, kita deal dengan unknown. Kita pakai huruf H, kita pakai huruf K, kita tak pakai nombor-nombor. Tapi sebenarnya cara buat sama je. Rasanya yang nombor 1 ni dengan nombor 2 ni, yang nombor 1 tadi dengan nombor 2 ni sama tak cara dia? Rasa-rasa sama tak cara dia? Sama. Sama je cara dia. Ini pun you dah belajar form 2 kan. Kalau yang tadi you belajar form 2, yang ni pun you belajar form 2 jugalah. Inilah formula form 2 nya kan. Cuma 2 pi j tu kita
tukar jadi pi j kuasa 2 sebab kita deal dengan luas bulatan. Jadi kita ada pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. So samalah degree ni kita tukar ke radian. Okey, degree ni kita tukar ke radian. Jom kita tukar radian. Okey, lepas tu yang sama-sama tu kita boleh potong kita simplify yang sama tu. Simplify. Okey, lepas simplify kita darab dengan luas kan. Sini darab luas, sini pun darab luas. Jadi luas ialah pi j kuasa 2. Okey. So ni boleh potong lah kan pi dengan pi. Ini 1/2 ni sebenarnya. Jadi 1/2 tu kita asingkan dia. Nampaklah setengah j kuasa 2 theta. Jadi itu ialah formula luas. Jadi bolehlah tulis balik L sama dengan setengah j kuasa 2 theta. So saya tak perlu tanyalah yang ni Kita pergi kepada next one. Okay. Kita pergi kepada next one. So next one ni. Ini soalan yang mudah. Okay, satu soalan yang sangat-sangat simple sebab semua maklumat dah ada di situ. Okay, mula-mula raja 3 menunjukkan sektor OPQ bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 28 cm. Okay, saya nak ingatkan kepada anda, bila anda menjawab soalan sukatan membulat, sila salin. Bukan salin soalan tau, salin gambar rajah. Okey, salin gambar rajah. Biarlah gambar rajah tu comot pun tak apa, tak cantik pun tak apa. Ini bukan kelas PSV. So, kenapa kita salin gambar rajah? Sebab kita akan masuk apa? Kita akan masuk apa? Kita akan masuk something dalam gambar rajah. Kita masuk apa dalam gambar rajah? Kita akan masuk kita punya maklumat. Bila kita masuk maklumat dalam gambar rajah, baru kita nak senang mengira. Kenapa cikgu kata kena salin? Conteng dekat buku soalan tak boleh ke? Kenapa kena salin? Kenapa kena salin? Nak bagi nampak. Okey, saya nak beritahu anda, kertas soalan anda tak hantar Okey, kertas soalan anda dah tak hantar. Sekarang ni kertas 2 awak dengan kertas 1 awak serupa je. Okey, serupa je, tak ada apa yang beza. So maksudnya beza dia cuma masa menjawab tu je berbeza. Okey, markah, jumlah markah je berbeza. Soalan dia lebih-lebih kurang sama je, iaitu kita akan jawab dalam buku jawapan. Sebentar sebentar. Maaf, si kecil tu bising. Okay, so dia pun tak boleh masuk kelas hari ni. So kita kena jawab dalam buku jawapan. So kita hantar buku jawapan. So benda yang kamu conteng dalam gambar rajah might be part of the answer. Okay, might be part of the working. So kalau you conteng dalam buku jawapan, pemeriksa tak boleh nak check. Okay, pemeriksa tak boleh nak check. So pastikan you salin dalam you punya buku jawapan. Okay, conteng apa-apa, conteng dalam buku jawapan. So kenapa kita kena conteng? Sebab bila kita conteng, kita akan nampak dengan jelas tau apa yang kita boleh lakukan di situ. Contoh saya tengok soalan ni kan. Soalan ni kata jejari 28. Okay, jejari 28. Lepas tu dia kata perimeter ialah 80. So you kena faham lah maksud perimeter kan. Ada tak yang tak faham maksud perimeter? Ada tak yang tak tahu perimeter tu apa? Perimeter ialah ukur lilit, ukur keliling. Saya rasa tak ada siapa yang tak tahu sebab you dah belajar perimeter dari sekolah rendah. So kita masukkan dalam gambar rajah. Okay, so ini J. Ini J. Okay, ini ialah S sama dengan J theta. Okey, iaitu sebenarnya yang ini JJ sini ialah 80 tolak 2J. Okey, kenapa saya tulis J? Saya nak anda nampak. Okey, saya nak anda nampak. Lepas tu barulah kita ganti nilai dia kan. Saya nak tunjuk OQ campur lengkuk PQ campur jejari OP dia sama dengan 80. Okey, jadi 80 tolak J yang ini, kemudian tolak J yang ini, itu adalah S dia. Okey, itu adalah S dia. Okey, saya nak tanya 80 tolak 2J ni ada tak yang problem? Turun tangan dulu. Yang 7 orang tu turun tangan dulu. 80 tolak 2J ni ada tak problem? Kalau ada angkat tangan saya terangkan. Ada tak yang bermasalah dengan 80 tolak 2J ni? Dia tak jelas. Mana datang 80? Tiba-tiba je tolak 2J. Ada masalah tak? Afif ada masalah ke? Turun tangan dulu boleh tak 5 orang ni?
Afif, Zafri, turun tangan dulu. Zafri, Amirul, turun tangan dulu. Okey, Amirul Arif ni ada ke tak ada? Amirul Arif ni dah angkat tangan, lepas tu dah keluar ke? Okey, saya turunkan dululah. Okey, saya nak tanya, ada tak yang problem dengan 80 tolak 2J ni? Awak jawab dengan jujur. Ini sesi ulang kaji saya tak ulang dah bab ni. Okey, ada tak yang bermasalah dengan 80 tolak 2J? Awak angkat tangan. Okey, saya terangkan balik. Okey, tak apa, saya terangkan balik. So kita tengok ni, apa yang kita ada di sini ialah, kita tengok balik di sini, saya tunjuk balik sekali lagi Saya pakai pen saya tunjuk sekali lagi. Okey, awak tengok ni saya buat satu lagi gambar rajah lain di sini. Okey, saya buat lagi satu gambar rajah lain di situ. Kemudian saya label yang ini theta. Okey, kemudian saya label ni J. Kemudian saya label ni S. Okey, saya label S. Jadi perimeter ialah J campur S. Betul tak? J campur S. Betul kan? J campur S. Okey? Jadi bila kita ada J, kita ada jejari atas, kemudian jejari bawah, kemudian campur S. Itu ialah perimeter. So perimeter ni adalah bersamaan dengan 80 kan? Okey, perimeter ni adalah bersamaan dengan 80. Jadi S ialah 80 tolak J. Itu yang tolak 2J. Itu yang dapat S tu ialah 80 tolak 2J. Cuma saya tak tulislah benda ni tadi. Okey, saya tak tulis benda ni tadi. Okey, saya tak tulis benda ni tadi. Okey tak? Boleh tak? Ada lagi tak? Aduh, sorry. Maaf Okey. So, okey tak yang ni? Kan ada lagi problem? Yang ni. Okey, kalau ada lagi yang problem dengan bahagian ini, okey, sila angkat tangan. Saya nak tengok ada lagi tak yang angkat tangan. Tak ada dah Okey, semua dah jelas Okey, bagus. So, saya tanya macam itulah untuk setiap satu soalan Ulang kaji kita akan go slow sedikit So, kalau saya tak habis hari ni slide ni, mungkin kita sambung selepas cuti. Nantilah saya go slow sikit. Okey, jadi kita tanda. Okey, tanda. Lepas tu soalan pertama dia nak cari theta lah. Jadi formula mana yang ada theta? Dua-dua formula ada theta. S sama dengan J theta, ada theta. L sama dengan setengah J kuasa 2 theta, ada theta. Kita nak pakai mana satu? Kita nak pakai yang S ke kita nak pakai yang luas? S. Kenapa tak boleh pakai luas? Dia tak bagi luas. Mana betul. Dia tak bagi luas. Jangan menyusahkan diri. Okey. Memanglah kita boleh pakai formula luas. Tapi dia tak bagi luas. Jadi kita pakai formula S sama dengan J theta. Kita pakai ni. Okey. Jadi S. Ni S tadilah kan. 80 tolak 2J ni adalah S. S sama dengan J theta. Okey, J-nya berapa? J-nya 28 28. Ini saya saja letak huruf-huruf dulu. So nanti bila soalan yang huruf-huruf, maksudnya yang tiada nilai jejari, kita letaklah JJ kat situ kan. Kita akan guna kaedah tu untuk menjawab Okey, so kita pun buatlah J ni 28. Kita gantilah J ni, kita ganti 28. J ni pun kita ganti 28 kan. Okey, dan kita selesaikan. Kita permudahkanlah jawapan kita dalam matematik ni. Kita tak boleh bagi nombor besar-besar macam ni. Kalau boleh permudahkan, kita permudahkan. Jadi jawapannya ialah 6/7 pi radian. Okey, highlight tu tak nampak sangat. Okey, 6/7 pi radian. So kalau kita boleh nyatakan dalam pecahan, saya tak galakkan anda guna perpuluhan Kalau boleh buat pecahan, saya tak galakkan guna perpuluhan. Kalau terpaksa guna perpuluhan, sila pakai 4 tempat perpuluhan. Okey, sila pakai 4 tempat perpuluhan. Tolong jangan ikut hati, ikut suka-suka hati. Saya nak 3 lah, saya nak 2 lah. Nanti markahnya pun tak dapat lah.
Okay, markahnya pun tak dapat. Kena ikut format, kena ikut format. Jadi 6/7 radian. Okay, 6/7 radian. Okay, saya nak tanya A ni, ada tak yang bermasalah? Kalau ada, sila angkat tangan. Okay, syabas, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. So, lepas tu saya nak beritahu, selalunya lah bila kita ada soalan yang ada anak-anak. Anak-anak maksudnya ada A, ada B, ada C, ada D. Selalunya kita kena guna maklumat sebelum itu. Jadi, eloklah kita masukkan maklumat tu balik ke dalam gambar raja. Sebab kita nak pakai kan kejap lagi. Kita nak pakai. So, maksudnya ini 6/7 kita masuklah kan. Okay, 6/7 ni kita masuk. Sini kita dah tahu 28 kita masuk. Okay, kita dah tahu dah. 6/7 tu kita dah tahu, kita masuk. Soalan seterusnya, dia nak cari apa? Oh, dia nak cari luas. Bab ni kan senang. Bab ni dua je formula. Panjang lengkuk ataupun luas. Okay, cari luas. Bagilah formula luas. Bagi formula luas. Ini J dia masuk. Ini theta dia masuk. Jadi, tekan je kalkulator. Tekan dengan bracket-bracket, dengan square semua. Okay, tekan dengan bracket-bracket. Boleh cuba tekan sekarang. Tekan sama-sama. Tekanlah kalkulator. Dan kita dapat jawapan. Okay, cm kuasa 2. Okay, jawapan luas adalah dalam sentimeter kuasa 2. So, tanya pasal unit. Okay, anda tak tahu apa soalan nak tanya. Saya dah boleh agak dah. Okay, unit tak tulis boleh ke? Tak tulis dalam AdMaths, tiada masalah. Okay, tiada masalah. Tetapi, saya nak anda biasakan benda yang betul. Okay, by right kita dah tahu kalau luas kuasa 2. Kalau isi padu kuasa 3. Okay, kita biasakan yang betul. Sebab yang saya tahunya kalau fizik tak ada unit, confirm salah. Saya takut nanti bila saya kata AdMaths tak apa, nanti fizik pun you terlupa nak buat. Kalau boleh kita buatlah. Okay, kalau boleh kita buat. Ini ialah soalan aras paling rendah. Okay, kenapa rendah? Dia tanya basic je tu. Okay, dia tak ada tanya apa yang susah pun. Basic je. Okay, ada tak yang bermasalah dengan B ni? Okay, sila angkat tangan kalau ada yang bermasalah dengan B ni. Tak ada juga. Okay, ya, tanya. Soalan A tu kita dalam puluhan. Lepas tu soalan B kita jawab theta tu perpuluhan kan? Kita punya jawapan 35.9832. Kita buat dalam kita tak bunda. 2. Pakai 2. Kenapa pakai 2? You dah belajar kan? cm mesti 2 tempat perpuluhan. Jelas? Jelas kalau you tak bundar pun sebenarnya kita terima. Okay, kita terima. Sekali lagi saya menegaskan kita buat benda yang betul. Kita dah tahu cm ukuran panjang mesti 2 tempat perpuluhan. Kita tak boleh baca lebih dari itu. Okay. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah Okay, tak ada dah. Masih ada ramai yang tak masuk kelas. Dah terlalu hebat kot. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Raja 4 menunjukkan sektor OAB. Kemudian dia kata AC ialah satu garis lurus. Nampak gambar lain sikit macam dah alamak apa nak buat kan? Tak ada apa-apa masalah. Isi je semua maklumat dalam tu. Lepas tu senang sangat nak jawab. Okey, yang pertama. Dia kata OC dengan CB ialah 5. OC dengan CB 5. Isilah. Apa lagi kan? OC 5. CB 5. Isi, jangan tak isi. Okey. Lepas tu dia kata AC ialah 3 kali OC. Apa maksudnya? AC ialah 3 kali OC. Okey, 3 kali ganda. So kita ada AC tu ialah kejap. Saya tanda dulu sini 10, jari dia kan. Ni 5 campur 5 dapat 10 kan. Okey, lepas tu yang ini 15. Okey, 15. Mana dapat 15? Saya macam ada tulis ke saya tak ingat saya nak tulis. Okey, 15. Sebelum saya sambung, saya kena tanya part by part 15 ni ada tak yang bermasalah? Ada tak yang tak jelas 15 ni? Tolong angkat tangan. Okey, tak ada, syabas. Okey, so kita ada 15. Okey, dalam soalan sukatan membulat ni, kita selalunya soalan dia ada bagi tahu sila ambil pi yang mana satu. Okey, pi-nya antara 2 lah. Dia jaranglah kata guna pi calculator. Okey, dia jarang kata guna pi calculator. Sama ada dia kata guna pi sama dengan 3.142 atau dia kata guna pi ialah 22/7 macam tu. So sebenarnya
kalau soalan tak nyatakan you nak pakai mana-mana satu pun boleh. Cuma dalam contoh ini, okey, dalam contoh ini saya advise kita semua buat 3.142. Maksudnya soalan-soalan yang akan datang pun semua saya pakai 3.142. Jangan risau kalau jawapan anda lari sedikit daripada jawapan skema yang diberi. Sebab soalan yang melibatkan sukatan membulat, dia memang ada banyak skema. Okay, dia memang ada banyak skema. Kalau murid pakai 3.142, apa jawapannya? Kalau murid pakai 22/7, apa jawapan dia? Kan? Kita panggil calon lah. Kalau calon ni pakai kalkulator, kalkulator maksudnya yang ada panjang-panjang tu kan? Apa jawapan dia? Kita akan consider semua. So, tak perlu risau. Okay, bukan kerja anda untuk risau. Okay, soalan pertama. Perimeter kawasan berlorik. Mana perimeter? Identify lah dulu. Highlighter ada kan? Saya kena guna highlighter. Sini. Saya guna highlighter color lain lah. Takut tak nampak Okey. Perimeter ukur lilit sekali lagi. Panjang ni. Okey. Lepas tu panjang ni. Lepas tu panjang lengkuk yang ini. Kita identify dululah. Kita kenal pasti dulu. Mana perimeter kan? Baru kita tahu, oh perimeter ni saya kena ambil apa? Saya kena ambil AC. Okey, AC. Lepas tu saya campur dengan BC. Lepas tu saya campur dengan lengkuk AB. Okey, saya nak bagi tahu lengkuk ni kena tulis lengkuk lah ya. Jangan tulis AB je. AB ni kita understood itu adalah straight line. Okey, kalau you nak kata dia lengkuk, you kena tulis perkataan lengkuk. Tak boleh saya lengkuk tapi saya suka-suka hati saya buat AB je. No, AB ialah untuk straight line sahaja. Okey, tak boleh untuk yang lain. Jadi lepas tu kita pun cari lagi. Kita dah ada semua kan? Kita dah ada 15, kita dah ada 5. Kita macam kurang something lah. Kurang apa tolong beritahu saya apa yang kurang. Cari lengkuk dia. Kita kurang lengkuk lah rupanya. Jomlah kita carilah lengkuk dia kan. Lengkuk tak ada pula soalan ni. Lengkuk pakailah formula S sama dengan J theta. Okey, kita pakai S sama dengan J theta. Kita masuklah kan. J dia berapa? J dia 10 kan. Tadi dah kira kan. J 10. Theta 2/3 pi kan. Semua dah ada. Jadi kita ganti pi kita dengan 3.142. Dan kita pun bagilah jawapan. Okey. Itu jawapan yang panjang-panjang tu kan. Lepas tu kita bagilah. Kita tak bunda lagi tau kat sini. Okey, sini jangan bunda lagi. Kenapa jangan bunda lagi? Tadi bukan cikgu kata 2 tempat perpuluhan ke? Cikgu ni sekejap macam ni, sekejap macam tu. Tak. Kita hanya bundar apabila itu adalah jawapan akhir. Okey, sekiranya belum jawapan akhir maksudnya kita ada benda lain lagi nak kira. Ada benda lain lagi nak kira. Lepas tu nak campur pula ke semuanya. So kalau boleh jangan bunda dulu. Okey, jangan bunda dulu. Kita ambil 4 tempat perpuluhan. Kita jangan bunda awal-awal. Jawapan akhir sahaja kita bundar. Saya harap faham So lepas tu kita campurlah. Ni panjang lengkuk kan. Ini yang macam perentas tadi tu kan. Part of perentas je. Okey, lepas tu campur dia punya CB tu. Part of dia punya jari tu. So campur-campur semua. Barulah kita bunda. Nampak tu? Nampak tak tu? Baru bunda. Ini 40.95. Baru bunda. Last baru bunda. Jadi kita dapat perimeter. Okey, soalan A. Ada soalan tak? Ada masalah tak? Cikgu. Ya. Apa beza lengkuk dengan lengkuk? Apa beza lengkuk dengan lengkung? Lengkung? Lengkung ke? Lengkung ke? Lengkuk. Dalam bab yang ada lengkung-lengkung ni, yang ada graf yang bentuk parabola, itu lengkung. Lengkung dalam bulatan sahaja. Faham tak? Lengkuk dalam bulatan sahaja. Lengkung itu curve. Lengkung. Okay, lengkung tu curve. Curve dia curve tu bila you sambung dia tak jadi bulatan tau. Tapi lengkuk ni you sambung dia jadi bulatan. Okey tak? Saya menjawab soalan tak? Oh, okey. Boleh Okey. So seterusnya, padam dululah kan? Comot dah. Okey, seterusnya
Kita nak cari apa? Kita nak cari luas. Luas. Apalah kawasan berlorit ni? Cuba awak bagi tahu saya, apa nama bentuk kawasan berlorit ni? Ada nama tak? Ada nama tak bentuk ni? Boleh tak saya pakai formula macam segitiga, setengah kali tapak kali tinggi ke, panjang darat lebar ke, dan sebagainya. Ke macam trapezium ke, apa nama benda ni? Ada nama tak bentuk ni? Tak ada nama kan? Kita tak kenal lah benda ni. Jadi tak kenal, kita pakailah konsep macam sekolah rendah anda belajar kan. Anda belajar ni dekat sekolah rendah. Saya tak pastilah ingat lagi ke tak garisan saya ingat ada benda macam ada kasar gini. Tiba-tiba nak cari luas kasar ni. Kan macam bentuk kasar tak jadi kasar. Okey, lebih kurang macam tu. So cari luas dia. Apa you buat? Apa nama bentuk ni? Bentuknya? Tahu. Tak tahu? So macam mana nak cari luas dia? Taklah tak tahu kan? Macam mana nak cari luas dia? Pecahkan. Kita pecahkan, kita Lagi. kan? Kita potong. Sekarang kita tahu lah kan? Sekarang kita ada A, ada B, ada C. Lepas tu kita kenal kan? A ni apa? A ni bentuk apa? Trapezium. Trapezium. Trapezium boleh tak cari luas? Boleh. Boleh. Boleh lah kan? Dah senang kerja kita. Maksudnya, kalau jumpa benda pelik-pelik ni, kita sama ada kita cerai-ceraikan dia, lepas tu kita tambah ataupun kita tolak. Okey, ataupun kita tolak. Okey, cuba kita tengok balik soalan kita ni kan. Ni di bentuk pelik ni. Daripada bentuk pelik ni sebenarnya ada dua bentuk yang kita nampak. Cuba beritahu, dua bentuk apa yang anda nampak dari gambar ni juga? Sektor bulatan. Okay, kita ada sektor bulatan kan? Kita ada sektor bulatan kan? Yang pastinya kita ada sektor bulatan. Benda yang kita kenal dan benda yang kita boleh cari luas. Satu lagi ialah segitiga. Awal-awal tadi saya dah kata, dalam bab ini memang banyak segitiga. Okey, memang banyak bab segitiga. Kita akan apply. Mungkin kita kadang-kadang mungkin juga kita apply hukum kosinus dalam ni tau. Hukum sin ke, kita nak lihat panjang ke. Sebab tu kita belajar penyelesaian segitiga dulu. Then you akan tengok, rupa-rupanya apa kaitan dua bentuk ni? Apa kaitan? Katakan ni A ni B lah, katakan ni A ni B kan. So apa kaitan dua-dua bentuk ni dengan kawasan berlorit? Mana si ibu Bola. saya letak B senang je kan? A tolak B tu kawasan berlorit lah. Kan? A tolak B tu kawasan berlorit lah. Jadi itu yang anda buat. So apa yang anda sedang buat? Anda sedang merancang strategi tau. Anda sedang merancang. Anda sedang merungkaikan dia punya data-data tu. Saya tak nampak bentuk tu apa nama. Saya tak tahu macam mana nak cari luas dia. Saya pecahkan jadi bentuk-bentuk yang saya kenal. Yang saya boleh cari luas dia. A kita boleh cari luas. Kita pakai setengah J kuasa 2 theta. Segitiga kita boleh cari luas. Kita pakai setengah AB sin C. Kan senang hidup kita. So kita sambung. Kita kira lah pula kan. Sebelum kira macam biasalah. Kena tanya dulu kan. Saya nak tanya A tolak B sama dengan kawasan berlorit ni, ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak jelas? Kalau tak jelas sila angkat tangan. Okey, tahniah syabas semua jelas. Okey, jadi kita kira lah kan. Kita kira lah luas sektor ialah setengah J kuasa 2 theta. Jadi kita pun darab lah. Kita dapat 104.73. Yang ni bukan saya bunda awal tau. Okey, saya tak bunda awal. Memang tekan kalkulator dapat ni. Okey, memang tekan kalkulator dapat ni. Nanti kamu tekan lah ya. Kalau ada yang kalkulator sama-sama tekan boleh. Okey, hopefully waktu saya jawab tu saya tak salah tekan. Okey, kemudiannya saya padam dulu yang kotor-kotor tu. Erase. Okey, so setengah J kuasa 2. Ni kenapa saya tak tukar color ni? Okey, setengah AB. AB 10 dengan 5. Okey, 10 dengan 5. Kemudian sin C. Saya pakai saya punya C ni dalam radian ya. Jadi you pastikan kalkulator dalam mode radian. Okey, saya memang takkan tukar ke degree. Buat apa saya nak menyusahkan hidup saya? Kalkulator dah ada mode radian. Saya tukar je lah kepada mode radian. Dalam buku, saya tengok ada banyak buku. Dia pergi pula tukar yang ini kepada degree. Lepas tu tekan kalkulator pakai degree. Tak payah menyusahkan hidup. Bagi saya itu menyusahkan hidup lah. Menyusahkan hidup saya lah. Saya tak tahulah orang lain kan dia suka buat macam tu kan. So ini kita tukar je mode calculator. Bukan tukar ini kepada degree. Tapi you kena alert lah sebab ada ramai cikgu cakap budak ni lepas dah tukar radian dia lupa balik nak tukar degree. Itu ialah you punya
Diri sendirilah kan, alert diri sendiri. Sama ada you cautious tak jawab soalan tu. You tahu tak you sedang jawab soalan radian, jadi mode calculator dalam radian. Ataupun you sedang jawab soalan degree, you clearkan balik. Sebenarnya senang je. Bila kita jumpa soalan sukatan membulat, kita tukar mode calculator kepada radian. Habis siap jawab soalan sukatan membulat tu, kita clearkan balik setting calculator kita. Okay, kita clearkan balik. So, saya dapat berapa di situ? Nampak tak yang ni? Yang ni saya dah letak 4. Memang 4 lah, saya dah cakap kan. Bila kita ada belum siap jawab, kita letak 4. Dah siap jawab, baru kita bunda. Lepas tu kita buat apa? Saya lupa lah gambar yang kita lukis tadi. Kita kena buat apa? Lepas dapat sektor dengan segitiga ni, kita kena buat apa? Tolak. Tolak. Tolak mana? Sektor tolak segitiga. Sektor tolak segitiga. Sektor tolak segitiga. Mestilah besar tolak kecil kan? Okey, mestilah besar tolak kecil. Jomlah kita tolak. Okey, tolak. Barulah bagi 2 tempat perpuluhan. Sebab itu dah final answer dia. Okey, itu dah final answer dia. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tak. Senang je kan? Tak nampak susah pun kan? Nampak senang je kan? Okay, nampak senang je. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ni, boleh tak anda cuba jawab? Berapa ramai yang dah jawab soalan ni? Berapa ramai yang dah jawab soalan ni? 4 orang je, 6. 7. Waktu jawab tu lama ke sekejap? Saya nak tengok adakah saya dah tukar warna tulisan. Macam mana awal-awal tu saya tak tukar warna tulisan. Baru 8 orang jawab. Sekejap putih, sekejap hitam. Saya lupa yang ni saya dah tukar ke belum. Okay, nasib lah ya, kita teruskan . Baru 5 orang yang dah jawab. Okay, baru 5 orang yang dah jawab. Okay, kita tengok lah ya, kita tengok. Okay, sebenarnya saya nak tengok adakah saya nak tukar balik tulisan tu. Saya sepatutnya buat putih semua. Okey, Raja menunjukkan POR dengan sudut theta dah ada, jari J dah ada. Okey, tengok dia kata luas ialah 4J. Lepas tu perimeter ialah 40. Jadi apa yang kita buat lepas tu? Lepas dah dapat yang saya highlight tu, apa kita buat? Tak payah buat apa-apa. Tak tahu nak buat apa. Salin apa? Kita salin gambar tadi kan? Okey, kita salin gambar. Lepas kita salin gambar, Masukkan maklumat. kita masukkan maklumat kan? Maklumat apa yang kita ada, kita masukkan semua. Okey. Kita ada J tak? Kita tak ada J. J tak ada. Tak ada, tak apalah. Okey, kita pakai ni. 4J sama dengan, sebab sebenarnya tak ada apa kat situ kan. Tak ada apa kat situ. Cuma dia kata perimeternya 40. Kalau nak buat, bolehlah buat macam tadi kan. Yang tadi yang saya tulis apa tadi? Saya tulis sini J. Lepas tu sini ialah berapa? Lengkok dia berapa? 40 tolak 2J. 40 tolak 2J. Kalau nak isi boleh isi yang ni lah. Okay. So ini ialah maklumat yang pertama yang diberi oleh soalan yang dia kata luas kan. Luas. Luasnya 4J. So luas kita pakailah formula luas kan. Setengah J kuasa 2 theta. Okay. Lepas tu yang kedua dia kata perimeter kan. Perimeter. Perimeter ni maksudnya J theta ni campur ni sama dengan 40. Okay, sama dengan 40. So kita sebenarnya dapat 2 equation di situ tau. Ada 2 persamaan. Satu dia bagi tahu kita luas, satu dia bagi tahu perimeter. Oh, dah ada 2 equation. Lepas tu berapa unknown yang anda nampak Ada berapa pemboleh ubah di situ? 2. Ada 2 persamaan, ada 2 pemboleh ubah. Rasa-rasanya kena buat apa Sama sentak. Persamaan serentak. Nak guna kaedah apa? Nak ganti ke? Nak hapus ke? Cikgu, Ya. kalau macam untuk dua-dua persamaan tu jadikan J sebagai perkara rumus boleh ke? Boleh. Itu maksudnya penggantian. Tak, maksudnya macam bila kita nak tulis untuk jawab soalan A tu, kita Ya. buat okey. Itulah kaedah penggantian. Bila you jadikan kedua-dua persamaan, J sebagai perkara rumus, mahupun theta sebagai perkara rumus, lepas tu you akan samakan kedua-dua equation kan? Betul tak? Betul, bandingkan. Itu penggantian lah tu. Faham tak?
Tak nampak? Tak nampak penggantiannya? Tak nampak penggantiannya? Nanti sekejap saya tunjuk Okey, soalan pertama dia suruh bentuk persamaan je kan? Kita dah bentuk. Okey, you tengok soalan kedua. Soalan kedua. Saya jadikan, saya pakai yang atas ni tau. Sekejap Saya yang ni kita boleh potong J dia kan? Betul tak? Kita boleh potong J dia kan? Lepas tu kita darab 2 kan? Ni 4 darab ni. Saya tulis di tepi lah, saya takut ada yang tak nampak Saya tulis di tepi dulu, nanti baru saya padam. Okey, saya ambil equation pertama ni. Saya ada 4J sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Sebenarnya you nampak, apa yang kita ada di situ, J dengan J tu kan dah boleh potong kan? Okey, J dengan J dah boleh potong. Lepas tu 4 boleh darab 2, betul tak? Ni darab 2 kan? Sini darab 2, sini darab 2. Okey, darab 2, darab 2. So, bila kita darab 2, ini dah potong lah ni kan? Okey, dah hapuslah 2 tu kat situ kan? Okey, dah hapus 2 tu kat situ. So, sini jadi 8. Sini jadi J theta. So, saya jadikan theta tu perkara rumus. Maka saya dapat 8 per J kat situ. Okey, saya dapat 8 per J kat situ. Alright, setakat ini, ada tak yang problem? Yang problem tolong angkat tangan. Okey, ini saya dapat equation pertama kan? Okey, ini saya dapat equation pertama. Okey, saya tak nak buka saya punya animation dulu. Saya nak tunjuk yang saya rasa tadi Danish kot. Okey, so yang kedua ni. Yang kedua ni saya buat 40 sama dengan J theta campur 2J. Lepas tu saya buat 40 tolak 2J sama dengan J theta. So theta sama dengan 40 tolak 2J per J. So saya jadikan theta sebagai perkara rumus. Lepas tu dia kata samakan kan? Maksudnya kita buat 40 tolak 2J per J sama dengan 8 per J. Ini yang Danish maksudkan tadi. So saya kata ini ialah penggantian. Apa yang kita ganti? Kita ganti ni lah theta ni. Ni kan tempat theta kan? Ni kan rumah theta kan? Tempat theta. Theta ni saya ganti dengan 8 per J. Okey, saya ganti dengan 8 per J. Gantilah tu. Dia tak ada kaedah ketiga. Namanya sama ada kita panggil dia kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Cuma penggantian ni mungkin equation 1 pun kita tukar perkara rumus. Equation 2 pun kita tukar perkara rumus. Macam tu. Ataupun kita tukar salah satu sahaja. Kita ganti into another one. Ini maksudnya Danish tadi. Okey tak? Okey ke tak? Yeah, okey. So penggantiannya namanya. Ini namanya penggantian. Lepas tu kita buat apa dengan equation ni? Kita mau cross multiply kan? Kita darab silang kita darab silang. Sebenarnya kita darab silang lah. Okey, sebenarnya kita darab silang. Lepas tu J dengan J tu hapus. Okey. Lepas tu J bawah dengan J bawah tu hapus. Macam tu lah kiranya. Bukan kita potong-potong tau. Sebenarnya dia dah darab sini. Okey, tu yang potong kat situ. Nampak tak? Dia bukan hilang Dia bukan hilang. Maksudnya kita darab J di pengangka kiri dan kanan. Lepas tu kita simplify. Itu yang tinggal 40 tolak 2J sama dengan 8. Faham Kita tak ada potong-potong, buang-buang. Kita hanya ada darab dan bahagi. Okey, kita hanya ada darab dan bahagi. So saya clearkan semua tu. Sebab saya dah buat siap dah jawapan dia. Okey. So lepas tu ini saya ganti terus lah. Saya tak adalah tukar dua-dua jadi perkara rumus tu kan. Tapi saya ganti. Lepas tu saya selesaikan. Saya still dapat benda yang sama. Dan saya selesaikan saya dapat J saya adalah 16. Okey. J saya 16. So bila dah dapat J 16 gantilah balik di sini. Dan kita dapat setengah radian untuk theta-nya. Okey. Setengah radian untuk theta-nya. Okey tak? Boleh tak? Boleh. Boleh Semua boleh sekejap tau. Sekejap. Bagi saya rehat 1 minit. Okay. Alright. So, minum air jap. Haus. Alright. So, kita teruskan Kita teruskan. Teruskan soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Alah, makin susah dah soalannya. Makin complicated gambarnya.
Tak ada apa yang susah, tak ada apa yang complicated. Okay, kita baca soalan, kita masukkan maklumat dalam gambar raja. Hopefully kita boleh jawab. Okay, raja menunjukkan sebuah sektor jejari 12. Jejari 12. Dah ada 12. Okay, jejari 12. Okay, dan OPQ ialah segitiga sama sisi. Sama sisi. Sama sisi. Semua sama. Semua sama. So bawah ni 12, sini 12, bawah ni 12. Isi semua. Okey. Saya jenis yang biarlah kejap lagi nak guna ke, sekarang nak guna ke, janji kita isi dulu. Okey, janji kita isi dulu. Sebab kadang-kadang bila kita tak isi tu kan, kita macam bila nak jawab soalan tu baru nak fikir, benda ni datang dari mana nak cari kat mana Jadi seboleh-bolehnya bila kita lihat soalan tu kan, ada benda yang kita boleh hitung, kita hitung dulu. Okey, macam yang ni saya dah nampak, jejari sini 12. So sini mestilah 12 juga kan, ini jejari kan. Lepas tu dia kata sama sisi. So isilah sama-sama, kita isi dulu siap-siap. Nanti ada kegunaan dia. Okey, nanti ada kegunaan dia. So kemudian dia kata Q ialah titik pada lengkuk dengan keadaan PQ PR adalah nisbah 52. Okey, ini saya nak bagi tahu kalau bila dia tulis PR QR ni, bila dia tulis PR QR, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada lengkuk ke dia merujuk kepada apa? PR QR ni merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada straight line. Okey, dia merujuk kepada straight line. Tapi straight line dengan lengkuk adalah proportional. Maksudnya dia berkadaran. Kalau nisbah ini adalah untuk perentas ni sebenarnya untuk straight line. Dia juga applicable untuk lengkuk. Faham tak? Kalau nisbah perentas ni dia sama dengan nisbah lengkuk. So kita pun tanda PR. Mana PR tolong baca betul-betul Saya tengok you all sering kali kan bila nampak ratio macam ni kan. Suka-suka hati je bubuh. Jangan buat macam tu. Okey, bukan suka-suka hati bubuh. Baca betul-betul. PR mana? PR maksudnya P sampai R. Okey, lepas tu QR mana? QR maksudnya Q sampai R. Bukan nampak je nombor main bubuh je. Sini 5, sini 2. No. The whole thing tu 5. Okey, so bila the whole thing tu 5, ini 2 kan? So sini berapa? Ini berapa? 3. Baca betul-betul, label betul-betul, baru masuk. Bukan main belasah je nampak nombor masuk. Okey? So kita pun masuk. Okey, kita masuk. So sini 3, sini 2. Ini yang saya dah sediakan cantik-cantik lah. Okey? Lepas tu ni saya buatkan dia punya perentasnya. So sini pun 3 nisbah 2, sini pun 3 nisbah 2. Buat apa saya nak buat perentas tu Buat apa saya nak buat perentas tu agak-agak? Saya nak pakai 12 cm ni. Okay, saya nak pakai yang 12 cm ni. So kita tengok. 12 ni 3 bahagian kan? Okay, 12 ni ialah 3 bahagian. Jadi 12 bahagi 3 saya dapat untuk 1 bahagian. So saya times 2 saya dapatlah panjang QR ni. So situ 8 cm. Okay, situ 8 cm. Saya nak tanya pula ni. Panjang QR ni ada tak yang problem? Ada tak yang tak faham mana datang QR ni? Semua faham ke? Semua faham tak ada angkat tangan. Saya sedang melihat bahagian. Kalau ada yang angkat tangan, saya akan terangkan balik lah. Tak kisahlah seorang ke 2 orang angkat tangan. So sini 8 Oh ada angkat tangan. Alia, sorry. Sini, ini 12. Okay, ini 12. Saya conting sedikit 12 ini adalah 3 bahagian. Okay, 3 parts 3 parts. So bila saya ambil 12 bahagi 3, setiap part ni ada 4. 4 cm lah, 4 cm. Okay, 4 cm. Jadi sini ada 2 bahagian. So 4 darab 2 lah. Ni ada 2 bahagian. Maksudnya sini 4, sini 4. Gitu nampaknya. Okey tak? Alia okey tak? Boleh tak? Tak okey lagi? Saya terangkan sekali lagi. Okey, ini ada 3 bahagian. Okay, sini ada 3 bahagian. So, sini 4, sini 4, sini 4. Okay, 4 campur 4 campur 4, 12. Betul tak? Okay, lepas tu dekat sini, dia 2 kan ratio. So, kita dah potong kecil-kecil dah ni. Ini 4, ini 4.
So 4 campur 4, 8 lah. Boleh tak Alia tolong respon? Okay, thank you. So dah selesai yang tu kita pergi ke next one. So kita dah ada 8 dah kat situ. Saya main masuk je apa-apa yang saya dah ada kat situ. Okay, saya main masuk je apa-apa yang saya dah ada kat situ. Kan saya dah bagi tahu tadi kan, saya memang macam tu. Nampak yang senang-senang kira, kita akan kira dulu. Okay, lepas tu soalan minta theta. Mana pula theta ni? Oh, theta kat sini lah. Theta kat sini. So kenapa saya bubuk straight line biru tu? Saya nak pakai formula penyelesaian segitiga. Okay, saya nak pakai formula penyelesaian segitiga. Kenapa saya tak pakai je S sama dengan J theta ke? Kan? Kenapa saya tak pakai L sama dengan setengah J kuasa 2 theta ke? Sebab tak ada maklumat. Nampak tak? Tak ada maklumat. Ada S ke? Ada S ke? Mana ada S? Ini ratio Saya tak tulis cm situ maksudnya itu bukan ukuran Kalau ukuran kita tulis cm. Saya harap bila anda melabel anda jangan malas. Kalau cm anda label cm. Kalau yang tak ada nombor, tak ada unit tu tak ada unit maksudnya itu ratio. Okay, ratio bukan bermakna dia 3 cm panjang. Dia 3 parts. Itu je. Alright, so tengok kat situ S pun tak ada, L pun tak ada, takkanlah nak pakai yang tu. Tu yang saya letak perentas tu sebab saya nak pakai penyelesaian segitiga. Jadi dalam penyelesaian segitiga, saya tak bolehlah pakai hukum sin kan, sudut pun tak tahu kan. Jadi hukum cos lah yang saya pakainya. Jadi hukum cos, kita pakai hukum cos. Ini formula hukum cos. Okey, semasa tingkatan 4 waktu saya terangkan penyelesaian segitiga, saya ada maklumkan sebenarnya. Okey, kalau kita dapat hukum cos ni, sebenarnya hukum cos ni ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Betul? 2BC cos A. So soalan cos ni senang je. Dia sama ada kita akan cari yang panjang ataupun kita akan cari yang sudut. Okey. So kalau dia suruh cari panjang, kita letak panjang tu jadi perkara rumus. Kalau dia suruh cari sudut, kita jadikan sudut tu perkara rumus. Okey, kita jadikan sudut tu perkara rumus. So mana datangnya benda ni? Cikgu ni pandai-pandai je kan? Tak, kita susun lah. Okey, kita susun yang ini dulu. Kita jadikan dia positif. 2BC cos A sama dengan tambah A square dulu. Saya buat slow sikit B square campur C square. Okey, saya susun dulu. Saya susun dia supaya dia positif. Okey, sebenarnya saya plus di sini dan plus di kiri jugalah. Saya plus kiri kanan. Itu yang saya dapat yang ini. Okey, sebelum saya sambung, saya takut ada yang tak faham. Baris yang arrow ni, okey tak? Ada tak yang tak okey? Ada tak yang tak okey? Okey, ada tak yang tak okey untuk yang biru, yang biru pula, kuning yang arrow ni? Okey ke tak? Okey kan semua kan? Okey. So lepas tu saya nak dapat cos A je. Saya nak cos A je. Saya bukan nak benda lain pun. Saya nak cos A je. So saya kenalah tinggalkan si cos A ni seorang-seorang kan? Tu bahasa awak kan? So kita jadikan dia perkara rumus. Bahasa matematiknya jadikan dia perkara rumus. Bahasa awak jadikan dia seorang-seorang lah kan? So sini B square campur C square. Tolak kan A square tu kan? Lepas tu bahagi 2BC. Okey, lepas tu bahagi 2BC. Itulah formulanya. Okey, formula okey tak? Okey. Ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Tak ada angkat tangan kan? Okey, so saya padam. Jadi bila kita buat, kita terus buat benda ni. Kita terus tulis. Okey, saya pun tak pasti kelas yang saya ajar last year tu sebenarnya dia ingat ke tak ingat. Saya rasa kebanyakannya tak ingat lah tu. Okey, so kita ada formula ni. Lepas tu kita buat apa? Kita tekan je lah kalkulator kan. Dah siap-siap tu kita tekan je lah kalkulator. Kita tekan 12 kuasa 2 campur apa? 12 kuasa 2 campur siap yang atas ni. Saya kalau tekan kalkulator saya jenis tekan sikit-sikit. Saya tekan 12 square campur 12 square tolak 8 square. Dah semua dah tekan ni semua saya tekan equal. Lepas tu saya tekan bahagi 2. Saya tekan bahagi 12. Saya tekan bahagi 12. Saya jenis tekan kalkulator macam tu. Lepas tu barulah kita shift cos. Okay. So kalau kalkulator kita dah siap dalam radian, jawapan kita memang radian lah.
Sekali lagi tak payahlah. Biar kalkulator dalam degree dulu. Lepas tu saya cari jawapan dalam degree. Lepas tu times pi over 180. Nak jadikan dia radian pula. Menyusahkan hidup. Benda kalkulator dah ada. Okey? Jadi kita pakai je mode radian tu. Terus dapat jawapan dalam radian. Sekali lagi. 4 tempat perpuluhan. Okey, 4 tempat perpuluhan. Jangan suka-suka hati kita banyak tak kali lah tengok. Pandai-pandai je dia round off 0.68. Markah kosong. Okey, markah kosong. Anda jangan ikut suka-suka hati anda. Ikut apa yang cikgu dah terangkan dalam kelas. Okey, so theta ni saya rasa tak ada masalah lah. Okey, theta tak ada masalah. Kita cari pula luas dalam kawasan berlorik. Okey, luas kawasan berlorik. Senang ke susah luas kawasan berlorik ni? Macam senang je. You nampak? Bentuk ni bentuk yang dikenali lah. Bentuk apa yang anda nampak? Sektor. Ada sektor Yang ni lah sektor kot. Yang ni kan? Ni sektor kan? Okey, selain dari sektor apa yang you nampak? Selain dari sektor nampak apa lagi? Kawasan berlorik semua. Ada segitiga ni pula. Kan? Ada sektor, ada segitiga. Tak ada benda pelik-pelik. Okey, ada sektor, ada segitiga. Kita carilah ni. Kita cari sektor. Macam mana nak cari sektor? Cari sektor dulu ke cari segitiga dulu saya ni? Saya cari sektor dulu. Setengah J kuasa 2 theta lah kan? Setengah J kuasa 2 theta. Ini jawapan dia. Okey. Segitiga ni, boleh tak saya pakai setengah kali tapak kali tinggi? Boleh tak? Boleh. Tak boleh? Boleh. Tapi masalahnya, kena buat pula kat sini. Nak bagi nampak 90. Carilah tapaknya dah ada kan. Cari tinggi pula. Senang ke nak cari tinggi? Memang ada cara ni. Cara ni memang wujud. Tapi saya memang tak suka. Sebab cara ni panjang. Saya selalu akan buat cara pendek. Cara pendeknya apa? Setengah AB sin C. Setengah AB sin C lah cara pendeknya. Itu cara yang paling mudah. Okey, tak payah cari tapak, tak payah cari tinggi. Tapi tak boleh lah. Mana boleh. Cikgu ni tipu. Mana ada sudut? Ada sudut tak? 60. 60 lah sudut dia. Siapa kata tak ada sudut? Ini kan sama sisi kan. Sama sisi 60. Kejap. Chop. Boleh ke jawab 60? Boleh ke pakai 60? Bagi 3. 180 bagi 3. Yelah, tapi elok ke kita pakai 60? Kita nak pakai formula mana ni? Boleh lah. You nak pakai 60 boleh sebab kita pakai setengah AB sin C. Tapi masalahnya kalkulator tukar balik ke degree pula kan? Tadi kalkulator dah dalam radian. Faham tak? Tadi kalkulator dah dalam radian. Eloknya kita jawablah dalam radian juga. Okey, eloknya kita jawab. Pi per 3 lah. Ada pula yang tak tahu karang. Tak apa, kita lukis. Ini ialah straight line. Straight line ialah pi. Okey, straight line ialah pi. Kalau 60 darjah, maksudnya buka lah kat sini kan. So pi ni bahagi kepada 3. So dia ialah pi per 3, pi per 3, pi per 3. Faham ke tidak? Pi per 3 ada masalah tak? Pi per 3 ada masalah tak? Saya macam ada nampak apa ni? Ini yang tadi kot. Okey. Pi per 3 tak ada masalah Jadi pi per 3 tak ada masalah. Kita pun buatlah. Saya clearkan dulu. Okey, kita buatlah ni. Setengah AB sin C. Sebab mode calculator saya sedang dalam radian. Saya takkan tukar kepada degree. Okey, saya takkan tukar kepada degree. Dan sebenarnya you boleh nampak kalau sekiranya anda masuk 60 darjah di sini, lepas tu you tekan calculator, dia pelik. Jawapan dia pelik, besar semacam, kecil semacam. Maksudnya you tolong take note. Adakah you gunakan mode yang betul? So saya nasihatkan semua pakai radian. Walaupun kita buat setengah AB sin C, walaupun kita buat cos theta yang hukum cos ni kan, kita boleh je pakai radian. So kita darab lah kan? Darab semua. Tekan sekaligus dalam kalkulator. Tak ada masalah. Terus dapat jawapan. Saya tak bunda lagi kenapa ni? Belum final answer. Lepas tu saya nak buat apa ni dengan sektor dengan ni? Dengan segitiga ni saya nak buat apa ni?
Tambah. Stop apa ni? Tambah, jomlah kita tambah. Tu gabungan dia. Dah tambah. Barulah kita bundar. Okey. Walaupun saya 3 tu, saya takkan tulis 3 Saya tulis 3 kosong Tolong tengok Saya tulis 3 kosong. Oh, Shopee pula. Kenapa saya tulis 3 kosong? Kenapa saya tulis 3 kosong? 4 tempat pembelaan. 4 tempat perpuluhan. Hello, 4 tempat perpuluhan. 2. 2 lah, cm kan. Okey, cm kita pakai 2 tempat perpuluhan. Kejap Saya nak bagi link ni kejap. Kejap saya buka ni kejap. Okey, so 2 tempat perpuluhan. Ingat cm ialah 2 tempat perpuluhan. Okey, so seterusnya. Sebenarnya kalau kamu tengok skrin saya kan, skrin saya ni sampai ada 4 paparan. Yelah orang tak ada second monitor kan. Okey, tak ada second monitor. Baca dulu soalan ni sebab anda belum jawab kan. Anda baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Nanti baru saya tunjuk cara jawab. Sekejap lagi saya rasa laptop saya jadi hang lah ni bila saya buka banyak-banyak ni. Apa kod kita saya nak bagi dekat cikgu jap. UAC CBER kata apa XTQ. Dah baca ke? Macam susah kan bila baca soalan tu. Alah, soalan ni susah, soalan tu susah. Dah lah tadi susah ni jadi 3D pula, kek pula. Ingat balik. Umpama apa? Lost connection pula. Suara saya masih dengar ke? Suara saya masih dengar ke? Dengar. Saya nampak ada notice lost connection. Apa dah Unify ni? Okey. Tadi mula-mula kita kata sukatan membulat ni apa? Apa? Lupa dah. Piece of cake. A piece of cake. Ni kita potong lah ni. A piece of cake ni. Kita potong a piece of cake. Okey, saya jawab terus tau. Saya bagi masa awak sebab saya nak balas mesej Puan Fauzah tadi. Okey. Jadi kita tengok Raja 7 menunjukkan sebahagian kek yang tinggal oleh Kristina. Kristina birthday dah lepas ke Kristina? Ada berapa ramai Kristina dalam ni Berapa ramai Kristina dalam ni? Kristina angkat tangan. Seorang je ke Kristina dalam tingkatan 5 Abu Bakar sampai Anas ni? Ingatkan ramai Kristina, seorang je. Betul ke? Okey. Kita ada Kristina Azmatun Abu Bakar. Okey. So dia kata selingan bagi release tension sikit kan. Okey. So Raja 7 menunjukkan sebahagian kek yang tinggal setelah dipotong oleh Kristina. Okey. Semasa majlis hari jadinya. So kerata rentasnya membentuk sektor. Sektor ni jejari 12 cm. Nampak je 12 cm? Apa lagi kan? Label. Okey. Kemudian tinggi dia. Mana saya dah lebih ni. Tinggi 8 cm. Lepas tu sudut ni 95 darjah. Isilah semua. Isi semua. Okey, soalan pertama. Cari panjang dalam cm. Permukaan lengkuk kek. Permukaan mana nak cari ni? Kita nak cari permukaan mana? Kita nak cari yang ni. Yang tinggal ni lah kan. Takkan nak cari yang a piece of cake yang dah potong ni. Cari yang tinggal ni. Macam mana nak cari? Kita pakai formula apa tu? Nak cari panjang lengkuk yang ni? Pakai formula apa? SJ. Okey, SJ theta. Bagus. J ada? Ada. Ada. Theta ada? Theta ada tak? Ada. Mana? Tak nampak pun. 360 tolak 95.
Oh, 360 tolak 95. Terima kasih Afif. Okey, 360. Kenapa 360? Pandang arah atas. Dari atas lah kita nampak bulat. Okey, apa dia bulatan? Bulatan. Apalah cikgu tanya soalan bodoh-bodoh macam ni tak? Saya takut ada yang lupa. Jadi tanyalah soalan bodoh-bodoh sikit kan, kita downgrade sikit bagi ingat balik. So, maksudnya saya pakailah. Oh, senang je ni. Saya pakailah 12 darab. 12 darab 360 tolak 95. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul tak? Betul? Yang betul angkat tangan. Yang kata saya betul angkat tangan. Salah lah. Ready. Ini degree. Saja je saya bagi tu. Sebab saya nak bagi awak ingat ke kena buat radian. Kena tukarlah pergi radian. Jadi kalau yang pandai boleh terus tekan calculator. Degree tukar ke radian. Radian tukar ke degree. Dekat calculator tu. Kat mana yang dia degree radian degree kan? Siap tunjuk calculator ni. Ni calculator. Dekat bahagian bawah ni. Okey, yang mana satu yang dekat answer ni kan? Yang dekat answer ni. Okay, boleh tukar-tukar kat situ tapi saya tak pandai. Saya pakai manual. Maksudnya apa? Manual maksudnya apa? Saya nak tukar degree ke radian. Darab pi per 180. Darab apa? Darab pi per 180. Okey, saya memang pakai manual. Okey, saya sangat menekankan konsep. Kalau you tengok saya ajar taburan normal, saya tak suka anda guna calculator. Okey, saya tak suka anda guna calculator. Nanti you tak reti nak baca jadual. Okey, tak reti nak baca jadual. Hidup bergantung pada calculator. Tak ada calculator tak boleh hidup. Macam itulah kiranya. So S sama dengan J theta, kita masukkan J kita masukkan theta kita. Nampak tu? Tu theta dia Okey, tu theta dia. 360 tolak 95 tadi kali pi per 180. So selesaikan. Okey, bagi jawapan 2 tempat perpuluhan. So itu ialah panjang lengkuk dia. Senang bukan? Senang kan? Okey, ada masalah dengan A, tolong angkat tangan. Ada masalah tak dengan A ni? Angkat tangan kalau ada. Syabas lagi, asyik nak tepuk tangan je hari ni. Okey, tak ada masalah. Yelah, tak payah buat sendiri kan, semua orang terang. Okey, B. Luas keratan rentas. Keratan rentas. Apa benda luas keratan rentas ni? Apa maksud luas keratan rentas? Aduh, pening dah ni. Keratan rentas tu apa? Cepatlah bantu. Hello. Keratan rentas tu apa? Semua dah Yang dipotong tu ke? Keratan rentas yang dipotong tu ke? Keratan rentas merujuk kepada mana sebenarnya? Keratan rentas merujuk kepada mana? Merujuk kepada mana datang benda ni? Bulatan. Ni, luas sektor, luas keratan rentas, luas ni. Okey. Betul ke cikgu ni? Betul ke cikgu ni? Betul ke tu keratan rentas? Okey, kejap. Saya tunjuk something else tau. Awak tengok ni dulu tau. Awak tengok ni. Okey. Saya kalau lukis bentuk ni, saya akan lukis macam ni. Okey, saya lukis macam ni kan. Saya lukis macam ni. Lepas tu, ini cara saya melukis. 3D. Apa nama benda ni? Prisma. Ini prisma. Kan? Prisma ni, keratan rentas ni yang mana? Segitiga. Bentuk segitiga. Tu, itu keratan rentas dia. Nampak tak? Itu keratan rentas dia. Okey, cuba buat satu lagi. Cuba buat ni pula kan. Bentuk apa pula ni? Lukisan tak cantik ni. Okey, ni. Ni bentuk apa pula? Silinder. Mana keratan rentas dia? Bulat. Bentuk bulatan. Kek tu. Mana keratan rentas dia? Mukaan atas dia. Ini. Itulah keratan rentas. Faham tak? Faham. Ada tak yang tak faham keratan rentas? Tolong angkat tangan. Ada tak yang tak faham keratan rentas?
Tak ada, semua faham. So kita buatlah setengah J kuasa 2 theta. Theta ni yang datang dari sinilah tadi kan. Okey, cuba saya tak tuliskan, saya terus kira. Tapi in between tu awak nak tunjuk step dia, awak tunjuklah. Maka dia 2 je. Masuk nilai 1, jawapan 1. Okey, so selalunya saya tak tunjuklah. Okey, saya tak tunjuklah yang takat darab, tambah, tolak, bahagi tu kan. Saya memang tak tunjuk. Okey, kita teruskan kita teruskan. Padam dulu kan. Dah siap kerata rentas. Okey. Macam biasalah kan. 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 tempat perpuluhan. Soalan C. Alamak, isi padu pula. Mana nak cari isi padu? Ini soalan senang ke soalan susah ni cari isi padu ni? Senang. Senang. Macam mana nak cari isi padu? Form 1 tu form 2 je Tapak kot. darab Luas tapak kat darab tinggi. Janganlah luas tapak. Tadi kan dah ada perkataannya. Yang betulnya ialah keratan rentas. Betul tak? Keratan rentas. Kenapa Betul. formula silinder? Kenapa formula silinder ialah pi j kuasa 2H? Sebab pi j kuasa 2 adalah keratan rentas. H ialah tinggi dia. Bila kita nak cari isi padu, kita memang buat luas keratan rentas darab tinggi. Okey, kita memang buat luas keratan rentas darab tinggi. Habis Kek ni macam mana nak cari isi padu dia? Macam mana nak cari isi padu dia? Jawapan Luas darab keratan rentas ada. Luas keratan rentas dah ada kan? Tinggi ada tinggi? Tinggi ada tak? 8. Ada. Darab je lah. Darab. Jom darab. Darab lah. Tu isi padu dia. Okey, tu isi padu dia. Oh, okey. Apa lagi ni? Jumlah luas permukaan. Benda jumlah luas permukaan tu. Maksud jumlah luas permukaan ya? 1 K tu. Excuse me Kalau saya ada bentuk ni. Sekejap Kalau saya ada ni kan, saya nak ilustrasikan dengan bentuk lain lah. Saya takut ada yang tak nampak kan. Ni. Okey, saya nak lukis apa tu agak-agak tu. Saya nak lukis, tak tahulah ni cube ke, cuboid ke. Apa maksud luas permukaan? Apa maksud jumlah luas permukaan? Saya tambah setiap luas permukaan. Setiap permukaan tu semua kan? Ni. Ni bendanya. Tak tebal sangat. Ambil ni lah. Ambil ni tebal sikit, besar sikit. Bagi tengok kotak ni lagi. Tengok kotak ni kan? Saya nak cari jumlah luas permukaan. Maksudnya saya cari apa? Atas. Okey, kita cari atas. Kita tukar ni kejap tengok saya saja. Okey, kita cari atas dia. Lepas tu kita cari bawah dia. Kan? Lepas tu kita cari depan. Okey, pusing. Cari belakang. Okey, cari kiri. Lepas tu cari kanan. Semua permukaan, muka dia, semua. Everything. Okay, everything. Okay, so you tengok balik dekat saya punya soalan tu. Okay, you tengok balik dekat saya punya soalan tu. Berapa muka yang you nampak? Berapa muka yang ada pada kek tu? 5. Afif kata 5. Afif kata 5. Saya dengar ada kata 3. Cuba tengok betul-betul. 5. 5 ke 3? 5. Saya nak tahu berapa ramai yang kata 5, berapa ramai yang kata 3. Yang kata 5 tolong angkat tangan. Berapa orang sebenarnya kata 5 tu? Angkat tangan, angkat tangan. Janganlah angkat tangan fizikal, angkat tangan dekat saya punya ni. Jangan angkat tangan fizikal pula. Tak nampak? Ayah, ingatkan 14 orang je. 50 je. Hai, tak nampak awak ni rupanya. Saya tak adalah pula kek kat depan mata ni. Okey. Permukaan pertama. Ni, bawah. Janganlah lari. Okey, tak apalah. Kita jawab kat sini pun kan. Okey. Yang pertama, mana kesel saya? Okey, kesel kat sini. Okey, yang pertama ialah yang bawah ni.
Itu yang pertama, base dia. Okay, yang pertama tu base dia. Yang kedua, top dia. Yang ketiga, ni. Dekat lengkung dia. Yang keempat, sini. 5. Nampak ke tak 5 face? Nampak ke tak ada 5? Hello. Nampak ke tak ada 5? Nampak. Tu sekali lagi. Bawah 1. Bawah pun kira permukaan lah juga kan? Bawah 1. Atas 1. Yang melengkung 1. Yang ni. Kiri kanan. Okay? Dan saya dah labelkan. Dengan A, B, C. Okay, A, B, C. Nampak saya dah label dah. A tu bentuk apa A tu? A tu bentuk apa? Segi 4. Kita. A tu segi 4. Okay? Peta. Ada kata peta. Ada segi 4. Boleh tak cari luas segi 4? Boleh. Boleh. Formula cari luas segi 4? 12 darab 12. 12 darab 12? 12 ke 8. 12 darab 8. 12 darab 8. Silap. Kenapa 12 darab 8? Formula apa kamu pakai tu? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Panjang darab lebar je lah. Mana ada formula apa kan? Panjang darab lebar. So 12 darab 8 dapatlah A tu. Dah. Tak payah cerita A tu. Senang sangat. B? Lengkuk meja. Sini nak Luas cari. kereta rentas. Yang kerata rentas tadi kan. Pandai pun. Jawapannya dah ada dekat B tadi kan. Dah tak payah carilah. C tu? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Ukuran dia. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. 8 darab 8 darab lilitan. 8 darab lilitan. Ya ke lilitan? Lengkuk meja. Mana datang? Lengkuk meja. Okey. Lengkuk meja. Saya salah tafsir. Sorry Penat dah kot. Saya ingatkan kenapalah tiba-tiba kek tu kan. Cerita meja pula. Okey, meja Okey, lengkuk meja. Tapi macam mana nak cari? Macam mana nak cari panjang lengkuk meja tu? Yang mana satu panjang lengkuk meja tu? Jawapan A. Jawapan A? Jawapan A. Ni lah kan? Lengkuk ni kan? Ni lah kan? Senang je. Jadi semua benda dah ada lah. Jomlah kita cari. Ni A kan tadi? A 12 kali 8 12 kali 8. So 96 lah. B tadi dah ada jawapan kan? C tadi pun dah ada jawapan. Cuma kena darab 8 lah kan? Ni jawapan A tadi kan? Cuma kena darab 8. Dah siap. Dah siap ke belum? Belum. Belum? Dah ada dah tu ABC. Tambah semua. Tambah semua. A campur B campur C. A campur B campur C ke? 2A. A darab 2. A darab 2. Lepas tu? Campur B. Campur C. B darab 2. B pun darab 2. Ya ke B darab 2? Buat apa B kena darab 2? Atas bawah. Betul lah tu. Atas bawah. Okey. Lepas tu C darab 2 juga lah. Tak ada. Tak ada pula. Kenapa pula tak ada? C ada satu je. C ada satu je. Cikgu ni asyik-asyik tanya soalan bodoh-bodoh hari ni kan. Tak, nak tekankan you kena identify A tu berapa keping. Kalau 2 times 2, kalau 3 times 3. Okay, so kita cari satu je. Okay, then kita campur lah kan. Tu. C ada satu je. Ini ada 2 times 2. Yang ni ada 2 times 2. Lepas tu dapatlah jawapan. Okay, dapatlah jawapan. Selesailah nombor 7. Okay, selesailah nombor 7. Kita pergi, lupa nak tanya. Ada masalah tak? Turun tangan dulu 4 orang tu. Saya nak tengok yang angkat tangan ni. Saya nak tanya soalan ni semua. Okay. Okay, ada masalah tak dengan nombor 7 ni? Memang a piece of cake kan? Tak ada soalan kan? Saya tengok tak ada angkat tangan, memang a piece of cake. Senang sangat. Okay, kita tengok the next one. Okay, kita tengok the next one. Alright. Ini soalan 2000 berapa 18 ke? 18.
2018. Oh, awak dah tahu ini 2018. Awak tengok soalan ni senang ke susah? Susah. Dah tahu dia senang. Senang je. Apa yang susah? Ramai kata susah. Tapi soalan ni senang. Tapi soalan ni sebenarnya senang. Kalau you tahu semua benda yang saya dah sebut tadi. Okay, saya kata kalau you tak nampak jejari dia, kita masukkan jejari dia. You tak nampak dia punya sudut, you masukkan dia punya sudut. Langsung tak ada masalah. Yang susahnya apa tahu? Yang susahnya kalau awak tengok dekat yang dah jawab, mungkin awak dah tengok lah dekat modul awak tu kan. Dia semua kelabu. Yang susahnya saya nak warnakan biru, saya nak warnakan balik dia hijau, saya nak warnakan balik dia kuning. Itu yang susah. Dekat setengah jam kot saya buat color-color tu. Tak pandai kan, jadi color tu yang susah. Jawab senang je. Jawab senang je. Okey, apa yang senang? Kita tengok. Ini sebenarnya adalah satu bulatan yang dibahagi kepada 3 kawasan. Macam ada je soalan ni tadi kan? Kalau kita bahagi ni kepada 3 kawasan, apa yang kita dapat? Kita akan label tau. Kita akan label dalam tu. You tengok Mula-mula. Tu jejari. Nampak? Tu jejari. Kita label. Jejari. Jejari. Lepas tu kita label apa lagi? Kita label lagi. Label sudut lah. Berapa sudut tu? 5/3. 5/3. 360 bagi 3. 360 bahagi 3 tu berapa? 120. 120 tu berapa pi? 2 pi per 3. 2 pi. 2 pi per 3. Okey, 2 pi per 3. So, itu 2 pi per 3. Okey? Lepas tu ni J kan? Ni J. Okey, ni tiba-tiba je buat lagi satu kat situ. Boleh ke tak boleh ni? Boleh lah. Ini kan jejari juga. Okey, jejari juga. Lepas tu, ini pun jejari juga tau. Okey, sebenarnya awak dah belajar benda ni. Awak dah belajar benda bila tau? Awak belajar benda ni semasa apa benda namanya? Saya tak ingat tingkatan berapa. Kalau dulu tingkatan 3. Okey, sekarang mungkin awal dah lah. Okey, tengoklah, anggaplah ini bulatan. Okey, so bulatan tu katakanlah 2 cm kan. Okey, katakan 2 cm. Kita nak lukis hexagon. Awak ingat tak macam mana nak lukis hexagon? Kita buat satu jejari kan. Lepas tu kita letak kita punya jangka lukis kat situ. Kita calik. Betul tak? Betul. Betul ke? Okey, kita calik. Kita pun lukis dapat hexagon. Sini 3, sini 3. Kenapa kita boleh calik macam tu? Sebabnya ialah semua ni mana ni? Semua ni sama panjang. Tak nampak color tu. Okey, semua sama panjang. Yang ini dengan ni. Semua color tak nampak. Okey, semua ni sama panjang. Nampak tak? Memang konsepnya adalah dia sama panjang. So tak payah tanya cikgu kenapa dia sama panjang. Memang konsepnya sama panjang. Okey, ni. Hexagon. Cacat yang tu. Okay. So hexagon ni memang semua sama panjang. Lepas semua sama panjang, dia sebenarnya sudut dia macam mana? Dia sudut dia semua 60 macam tu. Kan? Betul ke? Betul. Tahu ke tak tahu? Tahu tapi lupa. Saya assume yelah tahu sebenarnya tapi terlupa kot. So situlah datangnya yang panjang sama ni. You nak lukis semua boleh. Okay, you nak lukis semua boleh. Tapi saya tak perlulah pakai semua-semua tu. Saya perlu pakai ni je. Okay, lepas saya dah buat ni, ini bentuk ni, tengok saya punya pointer tu. Tu bentuk apa namanya? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Tadi kita dah kata segitiga sama sisi, maksudnya sisinya sama lah kan? Ni J lah juga kan? Semua J kan? J. Semua J. Okay, semua J. Lepas tu sudut dia? 60. Semua 60 pi over 3 lah 60 Okay, pi over 3 60 di situ. Okay, so kita dah ada. Tengok betul-betul ni apa ni? Apa ni? Yang sampai ke biru tu. Sektor.
Kita lukis balik. Ya ke sektor? Betul, tu sektor. Okey, kita tengok ni. Kita tengok dari point ni Okey, saya lukis dari point ni. Saya katakan dah ini A, ini O, ini B kan. Saya lukis balik dekat sini A pergi ke O. Tak boleh lah situ O kan. Saya kena letak sini O. Okey, so ni O. Lepas tu ni B kan. Lepas tu ni A kan. Inilah sektor dia. Itulah sektor dia. Habis birunya kat sinilah. Kat sini biru dia. Nampak ke tidak? Nampak. Sebelum saya sambung, macam biasalah. Ada tak yang tak nampak sektor ni? Tolong angkat tangan. Ada tak yang tak nampak sektor ni? Ada tak yang tak nampak sektor ni? Tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, semua nampak. Okey, jadi kemudiannya, baru baca balik soalan kan? Soalan kata apa ni? Soalan kata, dia kata ketiga-tiga kawasan ni adalah kongruen. Lepas tu dia kata perimeter yang warna biru ialah 20 pi. Apa maksud perimeter yang warna biru ialah 20 pi? Maksudnya lengkuk ni campur lengkuk ni, campur lengkuk ni, campur lengkuk ni, campur lengkuk ni, campur lengkuk ni adalah 20 pi. Okey, itu 6. 6 ialah 20 pi. 6 lengkuk ialah 20 pi. Tapi kalau saya satu lengkuk je, 10/3 pi. hai, tiba-tiba je dapat 10/3 pi. Mana datang? 20/6. 20 pi bahagi 6 lah. Tiba-tiba je bagi 6. Mana datang? Ada Nak 6. cari satu. Ada 6 lengkuk. Semua saya nak tanya sebab saya nak bagi semua kawan nampak. Okey? Memanglah you dah boleh jawab, you dah nampak kan? Ni kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 20 pi bahagi 6 dipermudahkan 10 per ni. Saya pakai sektor ni je lah. Gambar ni susah tak mau lah tengok. Kita tengok yang ni je. Okey. Saya kena pakai S sama dengan J theta lah. S sama dengan J theta. Mana theta dia? Theta pula tak ada. Theta pula tak ada. So macam mana? Theta 60. Theta 60. Theta ada lah. Aduh, tadi kan isi. Tak naklah isi 60. 60 mana boleh pakai formula S sama dengan J theta. Pi/3. Tadi dah ada kan? Kan? Pi per 3 kan? Alright, so kira. Mana saya punya A atas ke bawah? Alamak, dah siap label kat situ rupanya. 20 pi per 6 kan? Situ dah label. Okay? So, ya. Kalau rumus tu, kita tak kisah nak guna rumus apa kan? Ya, sekali lagi. Kalau macam penggunaan rumus ni, kita tak kisah nak guna rumus apa kan? Untuk Maksudnya dapat jawapan tu. Maksudnya you nak guna rumus matematik theta per 360 kali 2 pi. Tiada masalah. Kalau guna rumus, okey. Ada rumus lain lagi ke? Cari panjang lengkuk ada rumus lain lagi ke? Saya kenal dua je. Itu kan luas segmen kan? Luas. Ini bukan luas. Ini panjang lengkuk. Tak, yang kawasan biru tu. Kawasan biru ialah segmen, betul? Kan ada formula dia kan? Ya, formula apa? Formula luas segmen. Saya belum sampai luas. Saya baru perimeter. Saya belum habis baca soalan ni. Saya baru baca sampai sini. Saya baru baca sampai 20 pi. Saya belum masuk kepada luas sektor. Saya tak jawab lagi soalan A. Nampak tak? Nampak. Ni S kan? Ni baru S kan? Ini baru S kan? Betul tak? Betul. Okay, kita bagi masa seminit je untuk digest dulu Dah pening dah soalan ke-8. Okey tak? Itu baru S kita belum sampai luas. Okey, kita belum sampai tahap luas. Okey. Hello.
Boleh. Okey. Jadi ini ialah S, tak nampak. Ini ialah S sama dengan J theta. Betul? Ini ialah S sama dengan J theta. S ialah 10/3 ataupun 20/6 yang ni lah. Saya pakai yang asal. Okey, saya pakai yang asal. So, sama dengan J theta. J memanglah kita tak tahu kan, tapi theta kita tahu. Lepas tu kita kira dan kita dapat J-nya. Okey, kita dapat J-nya. So, J adalah 10 cm. Okey tak dengan jari itu? Okey. Okey. So, okey dengan jari itu. Baru kita pergi ke soalan seterusnya. Luas yang berwarna kuning. Luas yang berwarna kuning. Beritahu saya yang warna kuning ni yang macam ni rupanya. Apa nama? Apa nama bentuk ini? Tak ada nama. Tak ada nama. Tak ada. Jadi ada rumus tak nak cari luas dia? Tak ada. Tak ada nama dan confirm lah tak ada rumus kan. Nama pun tak ada. Habis saya nak kena cari ni. Dah lah bukan satu je, ada 3 pula tu. Itu luas yang dia suruh cari. Dah lah tak ada nama, tak ada formula. Macam mana nak cari? Cari luas segitiga dulu. Luas segitiga yang mana? Yang kuning besar. Kita carilah luas segitiga kuning besar ni kan. Pandai tu. Tu Haiman tu kan? Betul kan Haiman kan? Bukan Haiman. Siapa? Betul lah. Betul tak Haiman? Saya dengar macam Betul. suara Haiman. Segitiga yang besar ni. Ni yang besar ni. Ni. Okey lah. Lepas tu? Lepas tu tolak luas biru. Luas biru? Alamak, macam mana pula nak cari biru tu? Biru tu kan bentuk dia macam tu lah. Ni mata ni. Bentuk mata. Ada formula tak nak cari bentuk mata? Guna Kena sektor pecah. tadi. Belah tengah. Belah lah tengah. Cari separuh je lah. Ni nama ada nama. Ni ada nama tak? Ada nama tak? Tembiring. Ini tembering. Ini segmen. Ini segmen. Saya dengar suara perempuan tapi tak tahu suara siapa. Okey, ini segmen. Segmen maksudnya kita punya gambar tadi ni kan. Kan. Ni kan ada segmen ni kan? Segmen tu kan? Biru ni lah. So kita ada kuning ni, kita ada biru ni. Lepas tu kita nak buat apa? Cari. Okey, jom kita cari. Cari kuning, kita cari biru dululah. Biru senang sikit kan? Kita cari biru ni dulu. Macam mana nak cari biru ni? Kata senang. Susah je. Dia macam Cari mana nak kuas sektor dulu. cari sektor. Lepas tu? Tolak segitiga. So kita cari sektor, kita cari luas tembereng biru. Satu tembereng biru. Kita cari luas sektor, kita cari luas segitiga. Lepas tu kita cari, kita dapat ni. Ini satu. Habis kalau 6? Darablah 6. Kan? Saya dah tak terang yang dalam-dalam ni lah. Okey. Kita nak cari pula yang kuning besar ni. Macam mana nak cari kuning besar ni, Haiman? Macam mana? Kala apa ni? Ya, macam mana? Saya tunjuklah. Carilah yang ini. Tak nampak. Carilah yang ini. Nampak tak? Saya tak nak cari keseluruhan. Kenapa saya tak nak cari keseluruhan?
Satu hal pula nak cari tapak berapa, tinggi berapa. Saya memang tak suka. Dalam bab ni saya memang suka pakai penyelesaian segitiga. Jadi saya cari satu yang ini. Senang tak saya nak cari satu yang ni? Yang saya colour, saya masih colour ni. Yang saya colour merah ni, senang tak nak cari luas dia? Senang ke tak? Senang kan? Pakai formula apa? 1/2 1/2 AB sin C. 1/2 AB sin C. A ada tak? 10. 10. B ada tak? 10. C ada tak? 5/3. No. Sini. Sini. Ini yang besar ni, yang besar ni. Sini. 2π/3. 2π/3. Kan? So saya carilah satu yang warna kuning. Saya pakai setengah ni, satu yang warna kuning ni ya. Yang kuning kecil ni tau. Bukan kuning yang besar yang Haiman cakap tadi. Kuning yang kecil ni. Okay. Ni kuning kecil ni. Apa saya tulis kat situ? Saya kecil sangat saya tulis. Tapi saya tulis dia punya 10 dengan 2π/3 lah. Okay. Dapatlah satu. Satu ni satu. Kita nak cari satu ke? 3. Kita nak cari 3. Dapatlah 3. Dah. Dah ada 6 tembereng biru. Dah ada 3 segitiga kuning. Lepas tu? Tolak. Mana tolak mana? Segitiga tolak tembereng. Segitiga tolak tembereng. Okey, ni 129 ni. Tolak 54. Awak tengok saya tak bundar lagi. Jawapan akhir baru saya bundar. Okey, jawapan akhir baru saya bundar. Okey ke tidak? Okey tak? Okay. Susah ke soalan ni? Susah ke? Tak susah. Kita masukkan maklumat tu betul-betul. Okey, kemudian ramai rasa susah sebab dia lupa dia punya konsep hexagon yang dia belajar tu. So sebab tu dia lupa. Okey, sebab tu dia tengok soalan ni dia rasa susah. Tapi kalau you memang ingat semua-semua tu dia akan jadi senang. Berapa soalan lagi kita ni? Okey. Raja 9. Raja 9 menunjukkan 4 buah tin yang berbentuk silinder diikat dengan seutas tali. Jejari tin ialah 4.2. Okey, jejari tin ialah 4.2. So apa yang saya nampak di sini, saya ada berapa soalan lagi? Saya ada 2 soalan lagi. Betul ke? 9 dan 10. Betul ke? Betul ke 9 dan 10? Betul ya? Saya macam tak sempat habis je ni. Tak apalah yang tak sempat habis kita buat kemudian lah ya. Kalau saya buat laju sangat pun tak guna, tak faham kan. Okay. Ni kita punya 4.2. Okay, first of all ni the whole thing ni ialah 4.2 times berapa? Times berapa? Times 2. Times 2. Ni. Times 4. 4. Times 4 lah. Times 4. So itu ialah 16.8. Okay, itu ialah 16.8. Okay, lepas tu. Sini pun 16.8 jugalah. Kenapa saya kena tunjuk macam tu? Saya nak cari sektor ni, panjang lengkuk untuk sektor ni. Sukuan ni sebenarnya sukuan. Kenapa saya kata sukuan ya? Elok-elok sektor lah. Kenapa nak sebut sukuan? Yes, Sebab dia kenapa 1/4. Yes, sebab dia 1/4. Dia 90 degree. Okay, so macam mana nak cari panjang ni? Panjang ni boleh cari tak? Boleh. Macam mana? SJ theta. SJ theta. Theta-nya berapa? 90. Allah, asyik jawab degree. 5/2. Okay, so SJ theta. Sini berapa? Yang ada 2 arrow ni, yang 2 kepala ni. Macam 8.4. 8.4, tiba-tiba je 8.4. Mana datang 8.4? 4.2 darab 2. Sini 4.2, sini 4.2. So situ 8.4. Lepas tu, sini bawah ni 4.2. 4.2 ni. Sama ke atas. Sini? Sini 8.4. Sini? 4.2. Macam atas. Janganlah jawab 4.2 ni, saya tak darab tu. Sama macam atas. Sini? 8.4. 8.4. Sini ni? Sama Sama macam tepi. Tepi.
Okay, so tiba-tiba dia kata internet saya unstable. Awak dengar suara saya? Dengar. Okay, jadi kita nak cari panjang tali. Maksudnya apa? Tambahlah kan? Ini ada berapa? Ini ada berapa? 4. Ada berapa langsung? 4, so times 4. Ini ada berapa? 4. 4. Okay, jom. Mana cepat sikit. Yang ini times 4, yang ini times 4. Dapat jawapan. Okay, 59.99. Jangan bunda jadi 60. Tak jadi pun 60. Okay, tak jadi pun 60. Masih 59.99. 2 tempat perpuluhan. Siapa jawab 60 siap. Okay, bukan 60. Banyak kali dah sebut. Okay, luas dalam ruang antara tali. Benda tu. Benda tu. Yang putih ni lah, yang putih ni. Aduh, susahnya. Macam mana nak cari? Dah lah tak kenal apa nama dia. So nak cari apa? Luas bulatan. Luas bulatan, okey. Luas bulatan maksudnya ni lah kan? Ni lah luas bulatan. Okey. Lepas tu? Cari luas bulatan buat apa? Nak cari yang putih tu. Kita nak cari yang putih-putih tu. Lepas tu, you suruh cari bulatan. Lepas tu? Ya, lepas tu 3, 4. Nak jawab. Tak tahu. Allah, kesiannya. Mana ada segi 4. Kesiannya tak tahu. Cari semua. Ini semua. Yang kawan kamu kata segi 4 tapi itu bukan segi 4. Maksudnya yang kuning bukan. Mana dia lengkung-lengkung tu takkanlah segi 4. Okey, yang kuning tolak 4 yang merah ni akan dapat putih. Betul. Habis yang kuning ni cari macam mana? 4 sektor. 4 sektor? 4 sektor? Oh, 4 sektor. Okey, kita nampak 4 sektor. Afif kata 4 sektor. Saya contohin dululah. Maksudnya ni ada 1 sektor, salah pakai pen. Okey, Afif kata ada 4 sektor. Maksudnya sini. Lepas tu sini. Sini. Tepat lagi 4 sukuan lah kan? Lepas tu sini. Lepas tu? Itu belum lagi the whole thing. Baru dapat. 4 sektor besar. 4 sektor besar mana pula? Kita kreatif sikit. Sebenarnya situ ada 1 petak. Betul dah tu Afif. Betul dah tu. Cuma you tak nampak in between dia. Ini ada 1 petak. Nampak tak? Betul ada 1 petak lagi kat bawah. Sama dengan petak tu. Lepas tu ada 1 lagi petak situ. Betul tak? Campurlah sektor-sektor tadi. Okey tak? Ada awak nampak ke tak? Nampak ke tak? Nampak. Kita kreatif kita kena pecah-pecahkan macam biasalah, macam yang castle tadi kan. Kita kan tak kenal bentuk tu. Kita pecah-pecahkan sampai nampak bentuk yang kita kenal. So tadi kan bentuk ni nak kata bulat pun tak bulat, nak kata segi 4 pun tak segi 4 kan kita tak kenal. Tapi kita pecah-pecah kita dapat apa? 1 segi 4, 2 segi 4, 3 segi 4, 1 sukuan, 2 sukuan, 3 sukuan, 4 sukuan. Macam tu pecahkan jadi bentuk-bentuk yang kita kenal. Boleh tak awak cari A ni? Boleh. Boleh. Berapa darab berapa? 8.4 darab 4.2. 8.4 sini. 4.2 jari dia. Okey. A boleh cari, B pun boleh cari. C boleh cari tak C? Boleh. Berapa? 8.4 darab 8.4 Kali lipat. 16.8 tadi. 16.8 tadi. Lepas tu yang ni, yang sukuan-sukuan ni boleh cari tak? boleh. Luas bulatan. Yes. Keempat-empat sukuan ni adalah suatu luas bulatan. Jomlah cari. Okey. So yang pertama kita cari A. Kita cari A. Itu jawapan A lah. Kita cari C. Okey. Kemudian B sama dengan A lah.
Okey, lepas tu kita cari luas bulatan. Setengah J kuasa 2 theta. Bulatan tetanya ialah 2 pi. So kira dapat ni. Okey, lepas tu? Tambah semua. Okey, tambah semua. Jom tambah semua. So luas dalam tali ialah ini. Dah siap. Siap dah ke? Belum. Belum. Lepas tu nak buat apa? Pula Cari bulatan. cari satu bulatan. Satu bulatan. Kan cari tadi satu bulatan. Ni kan? Sama kan? Darab 4. Darab 4. Darab 4. Lepas tu tolak dengan yang tali ni. Kan? Ya. Saya takutlah adakah Afif dengan Haiman je faham, orang lain faham ke tak ni? 45.41. Okey, tolak. Siapa ada masalah dengan soalan nombor 9 ni? Ada masalah dengan nombor 9? Ada tak yang perlu angkat tangan? Ke semua dah tidur? Tinggal 2-3 orang je dengan saya. Tanya soalan lain lah. Siapa faham nombor 9? Angkat tangan. Nasib baik ada orang angkat tangan. Kalau tak maksudnya semuanya tidur. Hai, 135. Ada berapa je yang faham tu? Bila tak tanya yang tak faham tadi pun tak ada angkat tangan juga. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Bolehlah ya. Fahamlah kot ya. Ada separuh, lebih dari separuh dah tu. Saya tak tahu yang selebihnya tidur ke apa ke. Okey, soalan last. Bagi saya habiskan soalan last boleh tak? Kita tinggal dalam 7 minit. Saya harap 6 minit. Saya harap boleh habis dalam 6 minit. Kita baca soalan dia laju-laju. Arajam menunjukkan sekeping aluminium berbentuk segi empat tepat, ukurannya 180 cm, 90 cm, dibentuk menjadi sebahagian permukaan melengkung silinder. Lepas tu tampal lagi 2 keping kat situ. Tu segmen. Okey, tampal lagi 2 keping segmen untuk jadi tempat-tempat minuman kambingnya. Okey. So bila dah siap dia kata panjang lurus dan tinggi bekas ialah 70. Maksudnya ini ialah 70, sini ialah 21. So wujudkan dia punya jari bagi nampak ada bentuk sektor. Okey, saya keluarkan gambar rajah tu di tepi tu. Ini a piece of cake awal-awal tadi. Saya copy je gambar ni tadi kan. Okey, so kita isi sini 90 90. Ini ialah 90. Kemudian ini ialah berapa? 70. Kemudian ini ialah sudut yang kita tak tahu. Lepas tu ini ialah jejari dan jejari. Okey, daripada banyak-banyak ni, apa yang kita nampak? Formula apa yang pertama yang kita boleh pakai daripada soalan ini? Ya. Theta. SJ theta. Nampak macam susah, kambing, silinder semua keluar tapi SJ theta je pun. Okey, masuk SJ theta. Mana SJ theta saya? Okey. SJ theta. Kenapa saya nak cari yang tu Saya pakai Pythagoras theorem lah. Sebab apa saya pakai Pythagoras theorem? Kenapa saya tak pakai SJ theta? Kenapa tak boleh pakai SJ theta? J tak ada. J tak ada, theta pun tak ada. Okey, J tak ada, theta pun tak ada. Jadi tak bolehlah pakai SJ theta kan? Pakailah Pythagoras theorem. So sini ialah J, sini ialah 35, sini ialah J tolak 21. J tolak 21 ni okey tak? J tolak 21 ni faham tak? Turun tangan yang 11 orang tu. Yang J tolak 21 tu ada tak yang tak faham? Angkat tangan. Yang tak faham J tolak 21. Oh tak faham. Okey, tak faham. Tak faham, tunggu saya sekejap saya tukar pen dulu. Okey, kenapa J tolak 21? Okey, tengok dari atas sampai sini. Ini J kan? Lepas tu sini yang kecil ni. Siapa tak yang kecil ni, yang kecil ni, yang kecil ni, yang kecil ni, yang kecil ni. 21. So, J tolak 21 lah. Okey, yang angkat tangan tadi, okey ke tidak? Sekarang dah okey ke belum? Izzatul dah okey ke belum? Danish dah okey ke belum? Saya tak nampak yang angkat tangan tadi sebenarnya. Saya nampak ada a few. Dah okey ke belum? Tolong jawab. Lagi sekali, Cik.
Okey, lagi sekali. Lagi sekali tukar laser pointer pula. Okey, tukar laser pointer. Mana? Kenapa dia tak nak keluar? Laser pointer. Okey. Ini J. Nampak J? Nampak J? Nampak J? J. Berarti sini 21. Sini 21. Sini 21. Jadi sini ialah J tolak 21. Dah nampak? Dah nampak? Semua dah nampak? Semua dah nampak ke? Yang angkat tangan tadi tolong respon. Oh, nampak. Okey. So situ ialah J tolak 21. So saya guna right angle triangle ni. Semua dah nampak Okey, saya guna right angle triangle ni. Ini kan hypotenuse kan? Hypotenuse kan nama dia kan? Betul ke? Betul? Hypotenuse kan? Panjang yang paling panjang, panjang ialah pendek campur pendek. So pendek campur pendek sama dengan panjang. Logik lah kan? Kembangkan, susun balik dan kira. Tu J dia. Okey, itu adalah J dia. J dia ialah 39.67. Dapatlah jejarinya pun. Dah ada jejarinya. Kalau dah ada jejari, bolehlah cari theta. Tadi kita tak boleh pakai SJ theta kan? Sebab kita tak ada J, kita tak ada theta. Sekarang dah ada J. Obviously, kenalah cari theta. So, kita cari theta. Kita pakai SJ theta, kita masuk S ni 90. Kita masuk kita punya J, kita dapat theta kita. 4 tempat perpuluhan ingat 2.2687. 2.2687. Okey, theta ada masalah tak? Kalau ada masalah dengan theta, tolong angkat tangan. Kalau ada yang bermasalah dengan theta ni, tolong angkat tangan. Tak ada. Okey. So lepas tu dia nak apa? Luas tembereng. Apa tu luas tembereng tu? Luas tembereng tu apa? Sektor tolak segitiga. Sektor tolak segitiga. Ni lah tembereng ni lah kan? Kan? Sektor tolak segitiga. Sektor tu cari macam mana? 1/2 J square theta. Segitiga cari macam mana? 1/2 AB sin C. Okey, jom cari. Ni. Saya dah tak tunjuk macam mana saya ganti sebab you dah sebut kan. So dah kira. Dia siap lah luas tembereng. Luas tembereng dah siap. Isi padu pula. Isi padu cari macam mana pula? Luas darat tinggi. Luas darat tinggi. Luas apa? Luas kerata rentas. Luas kerata rentas. Luas kerata rentas. Mana nak dapat luas kerata rentas dia? Satu bulatan. Luas tembereng. Ni lah tembereng tadilah. Kenapa pula bulatan? Tembereng je lah. Okey, so tembereng darab dengan itulah isi padunya. So isi padu kita kita jawab 80 sentimeter. Apa unit dia? Sentimeter apa? Tak nak bagi saya tulis pula. Sentimeter? Kuasa 3. Tak boleh tulis ni, kenapa ni? Sentimeter kuasa 3 dia tak nak bagi saya tulis. Sentimeter kuasa 3. Ini 2 tempat perpuluhan Okey, ini 2 tempat perpuluhan. Okey, dah tamat. Untuk bab sukatan membulat. Sempat saya habiskan dalam masa 2 jam. Okey tak? Okey, jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okey, siapa yang dah pandai bab sukatan membulat? Angkat tangan. Angkatlah, 133 orang. Angkat semua. Alah, 52 je. Lagi separuh tu tidur ke? Saya lambat. Saya lambat. Ni saya, tapi 99 je. 107. 107. Kita tolak kejap. Siapa yang sebenarnya yang tak pandai-pandai ni? 133. Tolak saya ada 3. Puan Fauzah ada lagi tak? Okey. 130 tolak 116. 14 orang yang tak tahu apa-apa. Saya nak tahu 14 orang yang tak angkat tangan ni memang tak tahu apa-apa ke, tahu sikit-sikit ke macam mana?
Okey, so saya percaya anda tahniah kepada yang angkat tangan. Apa yang anda perlu buat sekarang setelah anda mendengar penerangan setiap satu soalan, so cuba jawab. Okey, cuba jawab. So kalau tak jawab, anda tak tahu. Jadi saya stop recording dahulu. Kita tamatkan kelas dahulu.